Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita nak cerita berkenaan dengan BBMA Basic. Sesi pagi ni saya cuba sharekan berkenaan dengan indikator, penerangan berkenaan dengan indikator, apa maksud-maksud indikator yang kita gunakan semua dalam BBMA. Sebab kalau kita faham indikator, kegunaan semua indikator ni tadi, dia jadi mudah. Sebab kalau kita tengok chart kosong je ni, dia clean, mudah kita nak faham. Tetapi bila kita masukkan semua indikator, nanti kita jadi kelang kabut, kita tak faham. Kalau kita tak faham kegunaan dia, kita jadi keliru. Okey, kita masukkan dulu indikator-indikator yang ada di dalam BBMA. Okey, mula-mula sekali kita akan masukkan indikator yang paling penting, iaitu yang pertama, kita masukkan indikator Bollinger Band. Untuk indikator Bollinger Band ni, setting dia adalah setting default setting, tak perlu ada ubah apa-apa kecuali warnanya sahaja. Period 20, shift 0, deviation 2, apply kepada close dan ketebalan nombor 2. Okey, Bollinger Band ni tadi kita boleh lihat ada 3 garisan. Bollinger Band ni dia ada 3 line, yang di atas, yang di bawah dan di tengah. Garisan yang di atas kita panggilkan dia top BB, yang bawah kita panggil lower BB, dan yang di tengah adalah middle BB. Kegunaan ketiga-tiga line ni tadi, dia ada function dia yang tersendiri. Top BB dia umpama macam security guard. Top BB dengan lower BB ni tadi diumpama macam security, dia mengawal kenaikan harga ataupun penurunan harga. Top BB dia adalah pengawal untuk mengelakkan kenaikan harga, dan lower BB dia mengawal penurunan harga pada setiap masa. Sebab tu asas apa yang Cikgu Gerul sebut tadi, candle tidak boleh berada di luar BB kan. Jadi yang nak mengawal candle daripada keluar daripada BB, mengelakkan candle keluar daripada BB ni tadi adalah top BB ataupun lower BB. Tetapi kalau sekiranya dia gagal kawal candle tu daripada keluar, dia menjadi candle apa? Candle momentum. Bila candle close di luar BB, namanya candle momentum. Tetapi pada setiap masa candle-candle ni tadi kena berada di dalam BB. So top BB dia mengawal kenaikan, lower BB mengawal penurunan, dan middle BB ni yang paling mustahak, dia adalah penentu arah. Kalau candle berada di atas, nak turun dia dikawal oleh middle BB ni tadi. Tetapi bila dia berjaya melepasi middle BB, contoh macam ni, dia dah masuk ke dalam zone sell. Sebab di dalam Bollinger Band ni tadi dia ada 2 zone, di antara middle BB ke top BB. Sini kita panggil zone buy, dan di bahagian bawah ni tadi daripada middle BB ni mid BB, ini adalah zone selling. Jadi price bila berada di antara middle ke top, dia berada di dalam zone buy. Middle BB ni menjadi penghalang untuk diturun. Dia umpama macam support resistance lah. Atas menjadi resistance, bawah menjadi support. Yang tengah ni tadi dia adalah support dan resistance. Dia mengawal kenaikan dan penurunan yang atas dan yang bawah. Dan yang tengah ni tadi dia penentu arah. Bila dia berjaya melepasi middle BB, contoh macam ni, bila dia melepasi middle BB, dia dah masuk ke dalam zon yang baru. Dia menentukan arah untuk mula turun. Okey, untuk mula turun dia kena melepasi, kalau berada di zon buy, untuk turun dia kena melepasi middle BB. Bila dia berjaya break middle BB, dia masuk dalam zon sell, maka dia telah berada dalam zon sell, maka kita cari peluang-peluang sell. Daripada bawah kalau dia break ke atas, contoh macam ni, bila dia break daripada zon sell masuk ke zon buy, selepas tu kita akan cari peluang-peluang untuk buy sahaja. Tunggu retest. Bila dia retest, kita boleh masuk buy, ataupun kalau dia dah break ke bawah, tunggu dia retest, kita boleh masuk sell. Dia break ke atas, tunggu dia retest, kita boleh masuk buy. Okey, itu Bollinger Band. Bollinger Band ni juga kita boleh gunakan untuk menengok trend, Tetapi sebelum kita nak tengok macam mana nak tengok trend, Bollinger Band ni kita tengok dia berbentuk, bila kita buka chart aja, bila dah ada indikator semua, kita fokus kepada Bollinger Band. Bila Bollinger Band ni kita buka chart, nampak Bollinger Band, kita kena ingat 2 perkara je. Bollinger Band tu dia mengembang ke tak kembang, ataupun dia mengembang ataupun dia mendatar. Yang tak kembang tu mendatar lah. Kalau dia kembang, dia terbuka. Contoh kita tengok ini satu keadaan, dan ini lagi satu keadaan, ataupun yang ni lebih kurang Okey, tempat-tempat yang saya tanda ni tadi yang ini kita boleh katakan dia macam mendatar. Ini pun mendatar, ini mendatar. Yang ini tak mendatar. Tak mendatar ni kembang lah, yang ni pun mendatar. Jadi kita selalu nampak Bollinger Band ni tadi, dia ada 2 keadaan ni saja. Sama ada dia kembang, dia terbuka besar. Top BB dengan lower BB terkembang, dia terbuka. Ayat mana yang korang nak pakai tu tak kisah, tapi nak faham itu je. Dia kembang tak kembang. Kembang ada maksud yang tersendiri, tak kembang ada maksud lain. Bila kita perhatikan semasa kembang, contoh macam ni, semasa kembang
Apa yang kita boleh nampak semasa dia kembang dan semasa sebelah ni tadi tak kembang? Sebelah ni tadi tak kembang, yang ni kembang. Apa perbezaan yang kita boleh nampak kat sini? Masa kembang, candle semua close di luar bibi. Candle close kat luar bibi. Semasa mendata, candle semua berada di dalam bibi. Jadi nampak tak dua perkara tu? Bila dia kembang, ada candle yang close kat luar. Itu adalah keadaan di mana candle semua kita katakan candle momentum. Ataupun dia sedang trending. Dia sedang bergerak, ada momentum kuat untuk turun ataupun nak naik. Tetapi bila dia bibi mendata, dia main dekat dalam je. Tak ada pergerakan, tidak ada momentum, tidak ada volume, sedang sideway. Masa tu market tak ada pergerakan, sideway, dia main dalam tu je. Naik turun di dalam kandang top bibi dengan lower bibi. Boleh jadi middle bibi tu pun jadi kandang kecil dalam satu kandang tu. So kalau kita nampak candle tu mula terkangkang macam ni, besar lagi kangkang dia, lagi besar dia punya penurunan, cari peluang sell. Kita mungkin tak nampak di dalam time frame ni sebab time frame H4, tapi setiap satu batang candle ni tadi ada entry di time frame yang lebih kecil. So cari peluang sell bila kita nampak candle mula kembang. Okey, ni pun sama. Contoh macam ni lah. Ni, dia kembang, dah terkangkang kan. Daripada keadaan mendata sebelum tu, tiba-tiba dia terkangkang dan candle close kat luar. Dia ada 2-3 keadaan Bollinger Band ni yang kita boleh katakan signifikan nak tengok pergerakan dia besar atau tidak. Dia daripada keadaan mendata, dia tiba-tiba kembang. Ini pergerakan memang besar, momentum dia kuat. Ini bila dia terkangkang buka macam tu, lagi kangkang, lagi kuat dia nak turun ataupun nak naik. Kemudian dia ada keadaan kangkang sebelah je. Contoh je. Ini selalunya kalau price naik ke atas, ataupun dia boleh jadi macam ni lah, candle kat bawah. Ini tak sekuat yang ini. Ini nombor 1, ni triple A, ni double A. Ada keadaan sikit je, itu tak kuat lah. Dia punya kembang tadi tu tak betul-betul kembang, yang tu tak berapa kuat. Tetapi yang kita nampak, bila berlaku satu pembukaan yang besar antara top BB dengan lower BB, bermaksud ada pergerakan yang besar, sama ada sedang naik ataupun sedang turun. Candle boleh berada dekat sini ataupun candle berada dekat sini. Kita tengok contoh dekat chart. Okey, ni contoh masa dia kembang, dia turun ke bawah. Perkara yang sama juga, dia kembang tapi dia naik di atas. Macam ni, dia kembang. Selagi candle tu duduk dekat luar, candle momentum, jangan cari sell, cari buy sahaja. Peluang-peluang untuk buy. Dan lagi satu, Bollinger Band ni tadi, middle BB dia. Middle BB kita boleh gunakan untuk jadikan reference untuk tengok trend, uptrend ataupun downtrend. Kita nak tengok mana arah middle BB ni, nongak ke atas ke ataupun condong ke bawah. Bila dia tegak ke atas, candle berada di atas middle BB, itu adalah uptrend. Bila middle BB condong ke bawah, candle berada di bawah dia, itu adalah downtrend. Dan kita faham tadi, middle BB adalah penentu arah. Bila cross sahaja, candle dah duduk di bawah, dia menentukan arah untuk turun. Selagi dia berada di atas middle BB, dia turun sampai middle BB ditendang balik. Sini baru dia break. Barulah berlaku pergerakan turun ke bawah. Okey? Yang ni duduk di bawah, dia break ke atas, dan daripada keadaan di dalam zone sell, dia dah masuk ke dalam zone buy. Okey, kita kena faham balik yang apa yang Tuan Gero cakap tadi tu, iaitu candle tak boleh berada di luar BB dan MA tak boleh berada di luar BB. Kenapa tak boleh candle kat luar BB? Ada tak siapa nak tanya? Bila candle berada di luar BB, sama ada sedang menaik ataupun sedang menurun, dia memberitahu kita bahawa momentum kuat untuk naik. Jadi pada setiap masa bila berlaku candle close di luar BB, kita kena faham itu adalah keadaan momentum. Tetapi Bollinger Band tu kita kena tengok dua keadaan tadi kan, mendata ataupun sedang kembang. Semua ni kita kena relate kan tau. Yang mengembang tadi tu kita kata dia ada momentum, sebab semasa mengembang itulah dia naik ataupun dia tengah turun. Jadi yang dikatakan momentum ini tadi adalah candle yang close di luar BB yang sedang mengembang. BB yang sedang mengembang, ada candle close dekat luar, itulah yang kita katakan momentum. Tetapi kalau masa dia mendata, candle sentiasa berada di dalam, tetapi ada kalanya dia terkeluar, itu bukan momentum. Kita tak kata itu momentum walaupun dia berada di luar BB, sebab dia mendata, dia tak ada momentum. BB yang mendata tu sendiri tidak ada momentum. Walaupun dia keluar 14 kaki daripada Bollinger Band yang mendata, tak ada momentum. Yang ada momentum adalah BB yang kembang. Bila dia kembang sahaja ada momentum, dia mendata tak ada momentum. So candle yang close kat luar BB, bila dia berada di luar BB, dia memberitahu kita bahawa ada momentum yang kuat untuk naik ataupun untuk turun. Ketika mendata tak ada momentum, sideway,
Dia kalau terkeluar, dia akan patah balik. Tengok ini lagi satu prinsip berkenaan dengan Bollinger Band. Dia ada 3 keadaan Bollinger Band ni. Kita ada 3 keadaan yang selalu kita jumpa. Keadaan yang pertama, kita jumpa ada candle. Ni kita tengok masa bibi mendata. Ni diagram untuk bibi mendata sahaja. Kita biasa jumpa keadaan yang macam ni. Ni keadaan yang pertama. Candle cucuk dan close di bawah bibi. Dia boleh jadi dekat atas, dia boleh jadi dekat bawah. Kita tengok dekat chart ketika bibi mendata. Okey, ni satu contoh. Jarum saja. Jarum ni boleh jadi macam ni, kita nampak panjang. Ini pun satu lagi. Dia tak semestinya panjang macam tu pun tak apa. Contoh pendek macam ni je, macam ni pun tak apa. Tetapi asalkan dia mendata. Ni contoh lagi. Kita selalu jumpa ketika bibi mendata, jarum cucuk ni dekat bawah. Contoh yang itu semasa dekat bawah. Macam ni. Dia memberi maksud bahawa kalau berlaku macam ni, price akan turun. Kalau berlaku di atas. Kalau dia berlaku dekat top bibi, bermaksud dia akan turun mencari sekurang-kurangnya middle bibi. Sekurang-kurangnya middle bibi. Kalau dia berlaku di bawah, dia cucuk kat bawah, dia bagi tahu yang dia nak naik ke atas, sekurang-kurangnya dia akan cari middle bibi juga. Tetapi ini hanya berlaku ketika bibi mendata. Kena ingat tu betul. Hanya bibi mendata. Bibi yang tegak, yang kembang, no way, dia tak jadi macam ni. Hanya bibi mendata. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kita boleh nampak ada candle dia close di luar bibi. Dia close di luar bibi, tetapi bibi tu masih mendata. Kita tengok contoh. Ni satu contoh di bawah. Ni yang close di bawah ketika bibi mendata di bawah. Yang ni biasa kita jumpa. Yang pertama tadi. Okey, kalau di atas dia terbalik je lah. Yang ni selalu berlaku. Yang nombor 1 ni tadi selalu berlaku. Ketika bibi mendata, dia memang kerap berlaku. Dan itu adalah entry. Itu adalah entry. Itu dia memberi signal dan kita boleh cari setup untuk entry. Okey, ni satu lagi contoh. Ni candle yang ni. Dia boleh jadi panjang ke, dia boleh jadi pendek ke macam ni. Tak semestinya panjang daripada bawah naik ke atas lah. Tapi yang kita nak tengok adalah yang atas ni. Yang ini, tip dia ni. Jangan kira body dia daripada bawah ke, daripada separuh ke, itu tak penting. Yang penting adalah dia close di luar bibi. Dan dia close di luar bibi, tetapi bibi tu mendata. Bibi tu tidak kembang. Itu beza dia tadi. Sebab tu saya cakap, bila buka chart, tengok Bollinger Band, ingat 2 perkara. Kembang tak kembang. Ingat tu je, kembang ke tak. Kalau tak kembang, jumpa yang 1 dengan 2 ni tadi. Kalau jumpa yang 1, dia bagi tahu kata nak turun. Kalau dia jumpa yang nombor 2 ni tadi, juga sama. Dia bagi tahu yang makan nak turun. Kalau berlaku dekat bawah, dia bagi tahu sebenarnya dia nak naik ke atas. Sekurang-kurangnya dia akan cari middle BB. Dan berlaku di semua time frame. Jadi kalau kita scalper yang suka ambil 5 pip, 10 pip, buka time frame kecil lah. Tunggu ketika BIM data, cucuk aja 2-3 pip, biru aja kita punya tu close. Ada orang buat macam tu. Tapi dia punya 3 pip tadi tu, 1 pip dia 1000 ke 100. Bapak gila besar. Ada juga yang dia tengok time frame besar, H4, cucuk aja, tunggu sampai middle BB. Adalah 40 pip, 50 pip sebab time frame besar. Based on your experience, how reliable is BB Mendata. Saya boleh cakapkan yang ini adalah antara entry yang selamat bila BB mendata. Sebab bila Bollinger tu mendata, dia tidak ada momentum. Bila dia terkeluar ke atas, dia akan patah balik ke bawah. At least minimum dia akan cari middle BB. But you don't have to wait until lower BB lah. Kalau tak ada momentum tu, shall we wait or tunggu dia punya kembang? Depend kepada kita punya trading. Kena tentukan diri kita ni macam mana dulu. Kita scalper ke, day trader ke, kita swinger ke, position trader ke. Kalau scalper mungkin benda macam ni dia ambil kira. Kalau orang tu day trader mungkin dia suka semasa BB kembang saja. Tunggu BB kembang aja. BB tak kembang dia duduk diam-diam. It depends. Semuanya atas kita. Okey, untuk tadi masa BB mengembang tadi kan. Okey. BB mengembang tu maksud dia momentum lah. Cuma bila mengembang tu, bila ada perubahan di atas atau lower BB tu, itu menandakan momentum akan berakhir. Itu kita tak masuk lagi bab tu. Dia nak beralih arah atau itu kita tak sampai lagi. Itu kita tak masuk MA lagi. Yang tu kita boleh detect di MA. Bollinger Band pun boleh detect sebenarnya. Okey, Bollinger Band ni kita kena tengok. Kita bukan tengok satu arah je. Kita bukan tengok satu lengan. Kita kena tengok dua-dua lengan. Maknanya kita kena tengok top BB, lower BB. Masa dia tengah momentum ni tadi, kita jangan tengok yang bawah ni je. Atas pun kena tengok. Kena tengok atas. Cuba perhatikan. Sebab benda ni hanya pemerhatian. Logik sahaja. Kita kecilkan sikit bagi nampak. Kita boleh nampak banyak yang kembang-kembang ni. Okey. Dia turun bawah kan? Ini turun bawah. Ini turun bawah.
candle close di luar BB. Betul? Yang ni dia kembang, dia close dekat luar BB. Yang ni pun close kat luar BB. Yang momentum lah macam ni ada momentum, candle close kat luar BB, tapi dia sedang naik. Apa yang saya nak bagi nampak kat sini, masa dia tengah naik ni tadi, jangan lupa yang bawah. Satu cycle naik ke atas ni tadi, yang bawah ni tadi akan tunjuk flow naik ke atas ni tadi nak habis atau tidak. Momentum untuk naik ke atas ni tadi ditunjukkan di bawah. Bila yang bawah ni tadi mula bengkok, dia mula bengkok je, maknanya dia dah nak habis. Contoh kita tengok yang tepi sini. Sekarang kita nampak candle close luar BB kan, dua-dua kembang kan. Yang atas ni ada bengkok tidak? Dia masih tegak macam ni lagi kan, sehingga dia mula bengkok macam ni. Dia menandakan yang bawah tadi tu nak berhenti. Dia start bengkok. Dia start bengkok je, momentum untuk turun tadi tu selalunya dia akan take 5. Dia take 5 sekejap. Okay? Bila dia sedang turun ke bawah, kalau dia tengah turun ke bawah macam ni, dia tengah naik atas. Yang bawah tengok, bila dia mula bengkok, selalunya dekat situ dia, zone tu dia akan berhenti kenaikan tadi tu. Ini kalau kita gunakan Bollinger Band. Katalah kita tak suka nak masuk yang ekstrim-ekstrim tu semua kan, nak tunggu momentum, tunggu lah. Jadi kita faham, ini adalah penamat dia kan. Bila dia bengkok, itu adalah penamat. So apa yang kita boleh gunakan daripada maklumat tu, itu yang mustahak. Maklumat daripada ini yang kita nak gunakan. Ada dua benda kita boleh guna daripada benda ni. Pertamanya, kita boleh stop kita punya trading. Kalau kita ada entry daripada atas ke kat tengah-tengah ni ke, bila kita nampak dah mula bengkok, TP lah. Satu, kita boleh gunakan maklumat tu. Yang keduanya, selagi tidak bengkok di atas ni tadi, katalah patutnya kita nak masuk di atas ni ataupun kat sini, tetapi dah lepas, dah sampai kemari ataupun dah sampai sini, candle sekarang berada dekat sini, tapi di sini masih lagi belum bengkok. Nampak? Dia belum bengkok. So kalau dia belum bengkok, maknanya boleh turun lagi. Bolehlah cari entry sell lagi. Itu kegunaan yang kedua. Faham? Jadi kita baru cerita dua ni. Contoh yang ketiga, dia hanya sentuh saja. Sentuh saja. Dia tak lepas. Yang ni selalu berlaku juga. Ada banyak contoh sini. Ketika BB mendatar, dia tidak cucuk, dia hanya sentuh saja. Yang ni pun juga memberi makna yang sama. Kalau berlaku di atas, dia bagi tahu nak turun. Kalau berlaku di bawah, dia bagi tahu price nak naik. Sekurang-kurangnya mencari middle BB. Ni tiga benda ni ketika BB mendatar. Bukan ketika BB kembang, Ini hanya ketika BB mendatar. Okey? Kalau dah clear yang tu, kita masukkan indikator lagi satu. Moving average 50. Setting periodnya adalah 50. Shift kosong. MA methodnya kita tukarkan kepada exponential dan apply kepada close warna aqua. Okey, so ini adalah MA50. MA50 ni apa guna dia? Okey, dia macam middle BB. Dia sama macam middle BB. Middle BB itu sendiri adalah moving average sebenarnya. Moving average 20. Simple, close, warna merah. Tebalkan sikit tak apa. Dia adalah moving average 20. Middle BB ni. Middle BB ni sendiri adalah moving average. Okey? Okey, jadi bila moving average, semua moving average yang ada dekat dalam BBMA, sekarang kita baru ada SMA 20 dengan MA 50. 2 MA. Buka je chart macam Bollinger Band tadi. Buka chart, kita nak tengok kembang tak kembang. Moving average, buka je chart, kita nak kena fikir tiga perkara. First, kita nak tengok moving average tadi sama ada dia keadaan macam ni ke, keadaan macam ni ke, macam ni. Tengok tu je. Moving average, apa ada moving average dekat dalam BBMA? Kita ada MA 5, MA 10. Tak cerita lagi. Sekarang yang ada mid BB dengan MA 50. Dua benda ni kita nak kena tengok. Pada saya ni dengan ni sama. Yang ni mendatar, yang ni menegak ataupun condong. So kita nak tengok sama ada mid BB tu tadi berkeadaan macam ni atau macam ni atau macam ni. Kalau macam ni, selalunya candle akan ada di sini, uptrend. Kalau dia condong ke bawah, downtrend. Candle biasanya berada di bawah. Kalau mendatar ni kadang-kadang dekat sini, kadang-kadang kat bawah, kadang kat tengah, dia ikut suka dia je. Masa sideways. Ni semasa sideways, ni keadaan trending. Yang ni pun trending. Uptrend lah, masa ni tengah uptrend, masa ni tengah downtrend. Masa ni berkeadaan sideways. So MA50 ni tadi sama macam BB. Kita buat keputusan tadi, kita kata candle berada di atas middle BB, itu adalah uptrend. Macam ni lah. Bila candle berada di bawah mid BB, itu downtrend. Sekarang kita masukkan MA50 pula. Tengok chart Bila kita masukkan MA50, kita dapat dua keadaan. Candle berada di bawah mid BB dan MA50. Kalau candle berada di bawah mid BB dan MA50, itu downtrend. Okey? Macam ni. Ini tiba-tiba naik ke atas. Tapi mid BB masih lagi di bawah MA50. So kalau dia naik terjah macam ni, top BB tak boleh lepas,
Inilah tempat entry level 8 macam itulah, ranking lah. Okay, mid BB semua bawah MA50. Bukan sahaja candle Candle berada bawah mid BB, downtrend. Candle bawah MA50 pun downtrend. Tetapi kita nampak bukan sahaja candle yang berada di bawah MA50, tetapi mid BB juga berada di bawah MA50. Dan ada persilangan dan sebagainya. Persilangan ni kita tak emphasize sangat. Tetapi saya sebelum kenal BBMA ni, saya belajar macam-macam. Dekat dalam cari gold tu, kalau MA crossing MA5 cross 10, bila dia cross, dia memberitahu sesuatu. So crossing ni tadi, walaupun kita di BBMA tidak emphasize, tetapi dia ada makna. Bila dia cross, maknanya persilangan antara mid BB dengan MA50 ni tadi, maknanya dia mengesahkan penurunan ni tadilah. Tetapi kita tak jadikan ini sebagai signal untuk buy atau sell. Hanya kefahaman kita saja. Bila ada persilangan tu, dia memberitahu bahawa trend tadi tu confirm lah bila berlaku perubahan trend tadi tu. Candle berada bawah MA50, bawah mid BB, semua downtrend. Dia naik ke atas, tapi mid BB masih lagi di bawah. Dan dia naik ke atas, tengok dia lepas atau tidak top BB. Bila dia berada di dalam BB, dia tidak ada momentum. Maknanya ini sama tak dengan yang kita lukis tadi, yang nombor 1 dengan nombor 3 ni. Dia turun mencari middle BB, dan kita nampak MA50 pun dekat atas middle BB. Mana kita tahu ni downtrend. Jadi benda yang kita cakap tadi, yang 3 benda yang semasa BB mendatar, kalau dia berlaku semasa follow trend, dia cucuk ke atas, dia tahu dia nak turun bawah. Dan kita tahu trend ni downtrend. Dia cucuk atas ni, kita tahu dia memang nak turun bawah. Dan trend pun memang downtrend. Yang itu kita boleh expect lah, dia mungkin boleh sampai ke lower BB. Ya, okey. Jadi MA50 sebagai penanda aras untuk kita tengok trend. Semua line ni tadi yang ada dekat dalam BB ni tadi, semua support resistance lah. Dia sampai kat situ, dia boleh jadi resistance kalau price di bawah, candle berada di bawah. Contoh macam ni, candle berada dekat bawah, MA50 di atas, dia menjadi resistant lah. Dia tak membenarkan price naik ke atas. Tapi bila price berada di atas, candle berada di atas MA50, dia menjadi support pula. Okay? Dia lebih signifikan di time frame yang lebih besar untuk menjadi support dan resistant. Okay? Dan sekarang kita dah nampak sikit bila masuk MA5 dengan MA10, kita boleh perincikan lebih detail lagi. Okay, kita buang semua-semua ni. Okay, kita ada 2 window kat sini. Ini kita nak masuk bab MA5 dengan MA10 Kita nak tengok sebelah-sebelah bagi nampak clear. So di chart yang sebelah kiri ni, saya nak masukkan MA5, period 5, shift kosong. Metodnya adalah linear weighted. Apply kepada high, warna merah, tebal. Saya pakai tebal nombor 2. Okey, dan yang belah kanan ni saya nak masukkan juga MA5, tapi MA5 sama linear weighted. High tukarkan kepada low, warna dia tukar kepada warna magenta, tebal yang sama, tebal nombor 2. So kita ada 2 chart kat sini, sebelah-sebelah, pada lokasi yang sama. Tapi kita boleh nampak chart ni berkeadaan menurun. Chart ni berkeadaan menurun, maknanya ini adalah downtrend, ini adalah downtrend. Dua-dua di tempat yang sama. Ini adalah MA5 high, ini adalah MA5 low. Ingat balik tadi saya cakap, bila membabitkan moving average, buka aja chart, kita kena ingat ni, dia condong ke bawah ke, tegak ke atas, ataupun dia mendatar. Anytime bila kita buka chart, Bollinger Band 2, kembang tak kembang. MA, moving average, tegak, condong atau mendatar. Moving average yang ada, middle BB tu adalah moving average, MA50. Sekarang kita masukkan MA5. So dia still, kita kena tengok macam ni. Okey, ini keadaan downtrend. Ini adalah MA5 high, ini adalah MA5 low. Kalau line merah tu dia represent MA5 high, kalau line magenta tu dia represent MA5 low. Kita boleh nampak tak? Ada beza tak line merah ni dengan line magenta ni? Dari segi kedudukan candle tu dengan line tu, apa yang berbeza? Tolong cerita sikit. Dia condong. Yang ini pun bawah line merah juga, tapi mendatar. Nampak? Ni mendatar, ni mendatar. Di bawah juga line merah. Dia di bawah line merah juga. Tetapi yang ini condong. Semasa condong ni nampak? Ada tak? Ni. Tak kena pun. Tak kena. Tapi bila dia mendatar, jarum ni cucuk. Bila dia condong, cuit pun tak. Langsung tak sentuh. Masa dia betul-betul condong. Bila dia mendatar, dia cuit. Dia pergi usik. Dia mendatar, dia pergi usik. Condong, tak kena langsung. Nampak tak? Ini MA5 high. Bila kita nampak macam ni, itu apa maksud dia? Downtrend. Jangan buy, sell sahaja. Cari peluang sell.
MA5 adalah tempat entry. MA10 dia mengkukuhkan lagi entry. Distance antara MA5 high dengan MA10 high itu adalah zone untuk entry. Tapi MA5 ni tempat entry. Kalau faham, senang banyak. Trust me, senang banyak bila kita faham konsep ni. Konsep ni hanya visual sahaja. Ini keadaan semasa downtrend dengan MA5 high. Yang ni pula keadaan downtrend dengan MA5 low. Yang ni tak kena. Masa dia tengah betul-betul turun ni tadi tak kena pun line. Tapi sekarang ni line dia duduk di tengah-tengah candle. Itu beza dia. Itu beza dia. Dan lagi satu, nak bagi lagi faham. Kalau candle yang close di luar BB, apa kita katakan? Itu candle momentum. Saya masukkan balik Bollinger Band. So sekarang candle ni close di luar BB tak? Close kat luar BB kan? Itu adalah candle momentum kan? Tetapi MA5 low pun ada dekat situ. Dia berkepit dengan lower BB. So kalau dia close di luar BB, kita kata dia adalah momentum. Kalau dia close di luar MA5 low, kita katakan dia momentum juga. Dia menunjukkan itu adalah momentum. Cuma momentum tu kuat tak kuat. Kalau kuat, dia keluar dengan BB sekali. Kalau dia hanya keluar daripada MA5 low saja, dia tak kuat. Ataupun kita boleh kata macam candle arah awal, candle arah kukuh. Ini momentum awal, momentum kukuh. Kalau dia keluar daripada MA5 low sahaja, dia momentum, dia tetap turun. Dia akan cari lower BB. Sampai lower BB ni tadi kan guard, dia menghalang, mengawal kejatuhan. So dia kawal lah, dia berjaya kawal dengan baik. Tetapi lepas tu dia tak berjaya kawal, close kat luar BB. So dia jadi momentum kukuh. Momentum yang kukuh sebab dia close di bawah MA5 dan BB sekali, lower BB sekali. Tetapi dari atas ni tadi lagi dia dah bagi tahu yang dia nak turun sebab dia dah close di bawah MA5 low. Momentum awal. Yang ni dia masih lagi condong ke bawah sebab kita nak tengok yang ni. Selagi candle condong duduk di bawah, close kat bawah macam ni, itu adalah downtrend. Cuma beza dia MA5 low, MA5 high. Tetapi yang ni kita boleh relatekan dia dengan BB. Sebab BB ada dekat sini. Line magenta ni tadi, line MA5 merah ni tadi, kita boleh jadikan the reference untuk momentum sell. Candle arah itu adalah candle momentum. Nama dia kita bagi arah. Tapi dia memberitahu kita, dia ada momentum untuk turun ataupun nak naik. So yang ni, dia namanya candle momentum. Memang dia buat kerja momentum lah. Yang ini, kita tak namakan dia momentum, kita namakan dia candle arah. Tapi dia buat kerja momentum juga. Cuma nama dia je beza, tapi dia buat kerja yang sama. Kita masukkan BB juga kat sini. Ini tempat yang sama. Yang ni kita nampak candle momentum. Clear, candle momentum. Yang ini juga candle momentum, tetapi ada MA5 sekali beserta dengan MA5. So sebenarnya MA5 ni bila dia condong macam ni ataupun tegak macam ni, dia menunjukkan ia ada momentum. Dengan syarat dia mesti tegak ataupun condong. Dan dia lebih kuat bila dia close juga di luar BB. Sama juga dengan MA5 high. Kalau ini kita katakan kita nak refer dia untuk turun, yang ini dia untuk naik. Sama saja. Candle close di luar BB, dia close di luar MA5. MA5 tu ada dekat situ, dia close di luar MA5 dan BB. So kita kata momentum tu di sini saja sebab dia candle close kat luar BB, sini saja momentum. Tengok dari sini lagi dia dah keluar. Ini ni weekly ni. Ni time frame weekly. Dari bawah ni sampai ke atas ni lebih daripada yang keluar ni ke atas. Nampak tak? MA5 ni macam mana keadaan dia? Macam ni kan? MA5 ni berkeadaan macam ni, tapi sekarang dia close di atas MA5. Line tu berada di atas body candle. Sedangkan masa yang ini MA5 low yang tadi, sedangkan pada masa ni MA5 low dia duduk macam ni. Dia terbalik aja. Nampak? Dia close di atas MA5 high dan luar BB. Kita kata dia momentum bila candle close kat luar BB. Sebenarnya dia dah mula momentum bila ada candle arah. Ini adalah candle arah. Candle arah awal ataupun tidak, dia dah lepas BB, maknanya candle arah kukuh lah. Dia nak naik jauh, dia kena close luar BB. Dia mesti kena keluar daripada BB, baru dia boleh jadi momentum yang kukuh lebih kuat. Kalau dia hanya main keluar daripada MA5 high saja, tapi dalam BB, dia tak boleh pergi jauh. Sehinggalah dia mula close di luar BB, baru dia boleh sambung perjalanan. Okay? Maknanya kalau dia sampai dekat top BB, tak break, dia akan patah balik. Sebab itu kandang dia. Ada pengawal yang menjaga daripada dia naik atas, ataupun pengawal yang menjaga daripada dia turun ke bawah. Tetapi bila kita nampak mulanya ada candle arah, dia jadi tegak macam ni, candle semua close ke atas, itu petanda yang ada momentum nak naik, momentum kuat nak naik. Tapi
Selagi dia di dalam BB, dia belum boleh meneruskan perjalanan. Nak teruskan perjalanan, kena keluar daripada BB, kena close di luar BB. Dalam BB, dia contain dalam tu je, main dalam tu je. Tapi once dia terkeluar daripada BB, baru dia boleh meneruskan perjalanan naik ataupun turun. Tetapi dia bagi signal awal, candle arah, untuk bagi tahu itu ada momentum. Selagi candle itu berada di atas, close-nya di atas MA5 high yang tegak macam ni, itu adalah arah. Arah adalah momentum. Tapi kita tak panggil dia candle momentum. Kita panggil nama dia candle momentum bila dia terkeluar daripada BB. Tapi kita kena faham, bila ada candle arah, walaupun dia duduk dekat dalam BB dan dia tegak, candle close di atas, dia menunjukkan arah yang ada momentum. Kalau ada MA5 low, candle close di bawah, contoh macam ni, close di bawah, dia arah, dia juga memberitahu kita ada momentum untuk turun. Tetapi sampai kat lower BB, tak lepas, so dia tendang balik ke atas. Dia nak turun, dia mesti break lower BB. Sampai lower BB tak break, dia tak akan pergi ke mana, dia akan patah balik. Okey, konsep tu yang kita kena faham. Ini bukan rocket science punya teknologi, hanya visual saja. Okey, sekarang ni kita nak masukkan dia punya partner. Sini kita masukkan MA10 low, letak warna kelabu lah. Okey, dan sini kita masukkan MA10 high, warna kuning. Okey, kita pergi balik ke tempat yang asal tadi. Sama, dia mengesahkan, dia mengukuhkan lagi kita punya MA10 ni tadi. Dia mengukuhkan entry kita. Okey, mengukuhkan kita punya entry. Sebab kalau kita nampak candle ni tak sentuh pun MA5 high semasa turun, MA10 tu lagilah tak kena. Sama juga dengan sini, dia tetap berada pada body candle. Masa turun, candle berada pada line kedua-dua ni tadi, MA5 low dengan MA10 low. Dan point of entry kita tadi, semasa ketika mendata ni tadi, ni mendata, dah cucuk. Situlah nanti kita punya tempat-tempat untuk entry. Okay, bila kita combinekan, kita akan nampak entry punya setup. Kita akan nampak setup untuk entry. Okey, yang dikatakan range antara MA5 dengan MA10 itu adalah kita punya entry zone. Contoh kita besarkan sikit ni. Jarak antara MA5 high dengan MA10 high, jarak di sini, ini adalah zone untuk entry. Sebab kalau contoh macam ni, re-entry, ciri-ciri dia akan cerita petang nanti. MA5 adalah entry, tempat entry. Tapi sekarang dia dah melepasi cross MA5, tapi tak lepas MA10. So ini adalah zone untuk entry daripada sini sampai ke MA5 tu. Tu tempat untuk kita masuk, sama ada pending order ataupun manual order. Kita nak masuk manual entry. Okay, ada yang suka letak PO, dia akan letak PO di antara MA10 high ke MA5 high. Dalam tu dia letak PO, berlapis-lapis kat situ dia letak. Price tak sampai lagi. Masa candle tengah turun, dia letak dah siap. Ni nanti ada momentum ni. Sebab ni kan momentum kan, mesti ada re-entry. Dia letak siap-siap PO situ, dia sampai lah. Ya, okay. So MA10 ni tadi tak banyak sangat cerita dia. Dia mengukuhkan lagi kita punya entry-entry kita. Dan daripada situ kita boleh nampak sama cara kita nak tengok MA5 dengan MA10. Sebab tu ada juga yang tak nak guna MA5, dia nak guna MA10 saja. Okey, macam ni kita nampak. Ini semua candle-candle yang close di bawah MA5 dengan MA10. Ini. Okey. Sepanjang penurunan sepanjang tahun, setahun lebih, daripada bulan Jun ke macam tu, dia turun, candle semua duduk di bawah MA5 dan MA10 high. Ni betul Ada tak candle yang break MA10 dengan MA5? Sini baru ada satu candle yang break. Nampak? Ini adalah candle yang pertama yang berjaya break. So dia adalah sama seperti ini. Ada tak beza dia dengan ni? Ini candle yang break MA5 dengan MA10 low. Ini adalah candle yang break MA5 dengan MA10 high. Ini menandakan ada momentum nak naik. So candle yang mula-mula break MA5 dengan MA10 ni tak ada. Sini kan, turun ni, ada tak candle terjojol keluar? Semua bawah. Sini baru dia terjojol keluar. So, dia sama dengan keadaan masa kita scroll tadi, masa kita tengok masa dia tengah naik. Ni, apa beza dia? Ni, bila dia close dekat luar, itu adalah momentum, bagi tahu kata dia nak naik. So sekarang berlaku dekat sini, itu adalah candle arah yang pertama sekali melepasi MA5 dengan MA10 high. Ini adalah candle yang pertama break MA5 MA10 high. Yang ini yang kita namakan dia candle arah. Arah tadi adalah momentum awal, sebab dalam BB. Tapi kita tak panggil dia nama dia momentum. Nama dia adalah candle arah. Tetapi dia menunjukkan ada momentum untuk naik. Ada momentum untuk naik. Ini adalah signal. Tadi Gerald beritahu kan, kita ada setup, kita ada signal.
Ini adalah signal awal yang market mungkin nak naik. Signal aja, bukan setup. Tetapi signal awal. Jadi tak jadi itu belakang kira. Dia cuma bagi tahu turun tu dah habis. So kalau kita ada sell, yang ni orang selalu banyak tanya saya tau, TP dekat mana? BBMB ni ada tak TP? Dia hanya bagi entry je, TP tak ada. So kita masuk tadi, okey, market ni mula turun ya. Dia mula turun pada bulan 4 atau bulan 5 tahun 2014. Selepas ada satu candle yang close di bawah MA5 dan 10 low. Dekat sini kita tak nampak dia nak turun. Kita cuma nampak dia di bawah saja. Tapi sini kita nampak dia mula jadi candle arah. Ada arah maknanya ada momentum lah nak turun. Dan dia turun, yang ini yang kita boleh gunakan untuk tengok dia berhenti di mana. Yang ini kita tahu dia mula nak turun. Yang ini kita boleh tahu di mana dia nak berhenti. Dia mula turun bila ada candle arah. Bila dia mula candle arah, dia continue turun. Kita tak nampak arah di sini. Kita tak nampak arah sell. Ini adalah arah sell. Kita tahu ada arah sell bila ada MA5 dan MA10 low. Di sini kita nampak candle duduk di bawah MA5, MA10 high. So combination dua ni tadi. Yang sini kita nampak ada candle arah untuk turun, candle arah sell. Sini tak nampak sebab MA5 high. Tapi kita tahu dia condong ke bawah selagi candle berada di bawah line merah dengan kuning ni, tak mungkin dia akan naik. Dia hanya boleh naik apabila ada candle arah untuk buy. Candle arah buy maknanya ada candle yang break MA5 dengan MA10 high. Nampak? So kalau kita ada sell di sini, selagi tak timbul benda ni, ini tak ada, jangan close. Jangan close sell. Ada sell di sini. Sini boleh masuk lagi, sini boleh masuk lagi, sini masuk lagi, masuk, bertingkat-tingkat masuk. Keluar benda ni, baru close. Selagi candle arah ni tak ada, jangan close. Ini time frame weekly. Begitu juga kaedah dia di time frame 1 minit. Begitu juga kaedahnya di 15 minit, 30 minit, 1 jam. Sama. Apa yang saya menceceh kat depan ni bukan hanya untuk weekly. Semua time frame. Dia tidak akan naik selagi tidak ada pencolek angin ni. Tak ada benda ni tak naik. Ya? Tak ada benda ni dia tak boleh naik. Dia mesti nak turun dulu. Turun selagi tak ada, selagi tu dia boleh turun. Bila dia buat arah ni tadi, nak close bolehlah close. Tapi detailnya ada lagi. Sebab kita tahu bila ada arah, dia ada retest. Tunggulah ada retest. Ataupun bila ada arah, confirmkan dulu dengan time frame yang lebih besar. Arah tu, arah yang betul-betul arah ke arah yang tak tentu arah? Ya? Sebab ada arah yang tak tentu arah, dia keluar arah buy, tapi dia continue turun. Ada arah yang tak tentu arah. Jadi itu petang nanti kita akan cerita arah yang tak tentu arah ni macam mana nak detect. So yang ini momentum untuk turun, tetapi kita tak tahu di mana penghujung dia. Dia nampak permulaan tapi tak nampak ujung. Yang ni tak nampak permulaan, nampak ujung. Jadi bila kita combine, baru kita nampak permulaan dengan ujung. Kalau kita tengok single-single macam ni, yes, chart kita cantik. Kita boleh nampak dengan jelas masa turun yang ini, bila candle duduk kat bawah. Tapi kita tak akan nampak mana punca dia nak start turun. Sini boleh nampak, ada arah. Tapi kalau kita pakai ini saja, kita nampak momentum dia turun tu. Tapi berhentinya di mana? Berhenti tu tak nampak dekat sini, kita nampak dekat sini. Jadi dia kena macam kerjasama. Dia kena bekerjasama dua-dua ni. Dia kena combinekan dua-dua. Baru kita nampak permulaan dia di sini, kita boleh nampak pengakhiran dia di sini. Kita nampak. Tapi kalau saya letak terus 4-4 ni kat sini tadi, kelabu asap, tak faham. Dia nanti jadi tak faham. Okey, jadi kita nak nampakkan benda ni bila masuk satu-satu. Okey? Faham? Ni konsep MA5 dengan MA10. Belum bab entry Okey, candle arah ni tadi saya nak sambung sikit candle arah ni. Tapi petang nanti baru kita tahu candle arah mana yang kukuh, candle arah yang tak kukuh. Yang itu yang datangnya bila kita combinekan semua. Kita combinekan MA5 low, MA10 low di dalam satu. Okey, so kita dah combine dengan sekali. Ini baru ni je, tak masuk Bollinger Band lagi. Belum masuk Bollinger Band lah. Tapi yang recap balik apa yang saya cakap tadi. MA5 dengan MA10 low bagi tahu kita permulaan untuk turun. Ini ada candle arah kukuh, close semua di bawah MA5 low. Semua duduk di bawah ni, condong. Satu batang candle pun tak ada yang lepas line kuning MA10 high. Betul? Tak ada satu batang pun. Satu batang pun tak ada candle yang lepas daripada MA5 dengan MA10 high. Line merah dengan line kuning. Alih-alih Mamat ni satu boleh berani dia close ke atas,
Dulu, masa dulu, kita namakan ini adalah candle gangster. So kita hantar di pusat pemulihan, dia dah jadi candle arah. Dia dah jumpa arah dia dah pulih, dia jadi candle arah. So kita namakan dia sekarang candle arah. Dia memberi signal awal. Sebab ini adalah signal, bukan setup, ini signal. Signal awal yang trend mungkin nak berubah. Belum tentu ubah, hanya signal awal. Contoh kita tengah drive. Jadi niat hati tadi tu nak masuk ke Petronas, nak isi minyak. Jadi saya bagi signal. Sebab saya nak masuk kanan, saya bagi signal kanan. Orang belakang bila nampak saya bagi signal ke kanan, dia dah beragak, oh Mamat ni dia nak masuk Petronas. Itu maksud signal yang diberi, maksud signal arah tadi tu. Tapi saya tengok, alamak, duit tak bawa. Hari-hari pers pun tak bawa saya. Rumah ada lagi 5 kilometer ke depan. Kena balik rumah dulu lah. So signal tadi terpadam balik. Terus so ada signal tadi orang belakang tengok, Mamat ni tadi nak cakap nak masuk kanan, tapi tak jadi dia terus sebab duit tak bawa. Jadi signal tadi tu hanyalah signal. Confirm tak confirm tu belakang kira. Mungkin nak naik, mungkin tak naik. Tetapi yang nyatanya daripada keadaan menurun macam ni, dia sudah berhenti. Dah berhenti penurunan dia. Dia sudah mula sideways. Okey? Yang itu maksud dia, walaupun saya bagi signal tadi tak jadi masuk, tapi dah dekat-dekat tadi saya slow. Sempang tadi tu slow. Tapi dulu raba-raba poket duit tak bawa, alamak, terus balik. Tapi slow lah sekejap. Kalau dah masuk, kena patah balik jugalah. Kena balik rumah jugalah. Maksud saya, signal tadi tu tujuan untuk bagi tahu saya nak belok ke kanan. Okey, bukannya confirm saya nak masuk ke kanan, tetapi selalunya signal tu bagi duit ada dalam poket. Selalunya ada signal dia akan pergi ke kanan. Yang berlaku signal tak ada duit dalam poket dia tadi jarang berlaku. Sama juga maksud dia. Dia boleh bagi signal. Pertamanya dia akan memberhentikan perjalanan penurunan tadi tu. Tapi nak naik, nak turun, nak naik belum tentu lagi. Tapi dia berhentikan dulu. Dia stopkan perjalanan tu. So bermaksud, kunci kepada kita punya entry paling signifikan, paling penting adalah candle arah ni untuk kita masuk sell ini. Dan penamat dia adalah bila ada lawan dia. Nampak tak? Kunci masuk rumah ada, tapi kunci keluar tak ada. Mana boleh? Mesti ada kunci masuk. Kunci yang sama tu juga kita boleh gunakan untuk kunci keluar. Jadi ini kunci masuk dia adalah arah, kunci keluar dia juga adalah arah. Dan berlaku bukan hanya di time frame weekly, di semua time frame. Korang macam tak percaya pula cakap. Okey, dia tengah naik, candle duduk dekat atas. Dia nak turun, kena ada dulu candle yang close kat bawah ni. Ni candle arah. Ini yang dikatakan arah yang tak tentu arah. Ada arah tapi dia tak turun, dia terus naik. Ada cara dia nak tackle dia. Okey, ini semua arah. Sebelum dia nak naik, ada arah yang baru untuk naik. Dan untuk turun, kena ada arah yang baru. Nak naik, kena ada arah yang baru. Itu di time frame yang kecil, time frame yang sederhana. Time frame 1 minit pun sama. Dia naik, semua duduk di atas. Dia nak turun, ada candle yang close di bawah. Dia nak naik balik, mesti kena ada candle yang close di atas. Dia nak turun, kena ada candle yang close kat bawah. Di semua time frame, konsepnya sama. Arah tadi tu boleh jadikan kunci untuk kita masuk entry. Mana nak keluar, selagi tak ada kunci keluar tu, tak ada lagi, jangan keluar. Itu kalau yang nak swing lama-lama, tengok time frame besar lah. Yang nak day trade, mungkin tengok 1 jam, mungkin tengok 30 minit ke 4 jam. Yang nak scalping, boleh gunakan benda yang sama dekat 5 minit. Ini satu kaedah. Satu tadi BB. Ingat tadi BB, bila dia naik, melengkung kat bawah. Itu juga bagi tahu kita yang perjalanan tadi tu nak habis. Bila kita combinekan dengan BB, dia saling melengkapi. Dia jadi lagi powerful lah. Bila kita combinekan semua, itu tak masuk MA50 lagi. Dia turun ke bawah, bengkok kan? Dia bengkok, memberitahu bahawa penurunan tadi mungkin dah nak habis. So, geti-geti lah tipi. Dan kita nampak pula, tak nak close lagi tak apa. Selagi kita cakap tak ada arah, tak nak close. Okey, dah keluar arah. Close dah kat sini pun tak apa. Selepas ada arah nak naik. Tapi ini satu filter dia. So, kita ada banyak combination yang kita boleh gunakan. Mana nak masuk, mana nak keluar. Satu cara tengok sini. Satu cara tengok arah. Itu belum masuk. Petang nanti ada ekstrim, ada MHV. Itu pun memberitahu kita mana nak masuk, mana nak keluar, dan kunci nak masuk, kunci nak keluar. Contoh dia macam arah tadi, kita kata dia adalah signal awal untuk berlakunya pertukaran arah. Sama macam ekstrim. Tapi dia hanya signal, tak confirm. Okey, yang confirmnya bila betul-betul ada retest dan dia mula bergerak. Okey, dan kalau dia selagi duduk dalam BB pun dia tak akan bergerak ke mana. Contoh macam tadi tadi kita tengok weekly kan. Dia dah ada arah dah. Dia dah ada arah. Tapi arah dia okey, ni dah tak kukuh. Okey, ni dah kukuh. Dia retest.
Dia retest, dia naik balik, tidak melepasi BB. Bawah pun tak lepas BB. Dah lepas sekejap, lepas tu dia naik balik, dah tak keluar-keluar dah. Selagi tidak berada di luar BB, dia duduk main macam ni je lah. So ini weekly. So sebab tu EU memang pening kepala sikit sekarang, sebab weekly sideway di time frame weekly, time frame besar. Sini bawah sampai ke atas ni beratus-ratus pip, tapi dia dalam keadaan sideway di time frame yang besar. Time frame kecil kita mungkin nampak uptrend, downtrend. Kita ingat nak berjadi macam ni, simpan setahun, 3 hari lepas tu tendang balik ke bawah, kita pening kepala. Kita pula dah nampak arah weekly ni, sampai atas tendang balik bawah, dah kacau kan, sebab dia sideway. Okey, tadi kita tengok arah yang nak define kan, yang bukan kulit bawang. Kita masukkan complete 50. Sekarang dah complete semua. So kita masukkan MA50. Okey, tadi kita cakap bila kita buka chart je tengok MA, kita nak tengok macam ni keadaan dia. Dan bila kita dah buka, kita dapati candle semua BB di bawah MA50. Itu tadi yang kulit bawang So selain daripada middle BB dan candle berada di bawah MA50, MA5, MA10 high, MA5, MA10 low juga berada di bawah mid BB dengan MA50. So ada 1, 2, 3, 4, 5 line di bawah MA50 plus candle. So bila kita nampak keempat-empat line ni tadi duduk dekat bawah mid BB dengan bawah MA50, downtrend. Selagi dia duduk di bawah mid BB, bawah MA50. Tetapi kita nak tengok tu, kita kata kalau kita katakan tadi bila mid BB dengan MA50 cross, itu confirm pertukaran arah. Tapi ini bukan signal, itu bukan signal. Tapi kita tahu bahawa yang trend tu confirm. Tetapi bukan signal untuk kita entry. Cuma bagi tahu kita bahawa trend tu confirm. Tapi kalau kita nak tunggu dia bersilang ni baru nak masuk, separuh perjalanan dah terlepas. Nampak? Suku perjalanan dah terlepas. So sebelum dia berlaku bersilang ni tadi, kita tengok keempat-empat line ni tadi downtrend mesti berada di bawah MA50 dan mid BB. Mula-mula sekali dekat sini, keempat-empat MA5 dengan MA10 cross mid BB. Bila empat-empat line ni tadi duduk bawah mid BB, separuh kaki nak turun tu dah ada. Petanda awal yang trend tu mungkin nak berubah. Confirm bila dia cross MA50. Selepas tu baru mid BB cross. Dia turutan dia tadi tu. Mula-mula empat-empat line tu cross mid BB. Selepas empat-empat cross mid BB, dia cross MA50. Then baru mid BB cross MA50. Tu cara kita nak tengok trend. Jadi selagi candle duduk di bawah macam ni, itu adalah downtrend. Bila sampai kat bawah, dia still downtrend. So sebab tu kita cakap major trend untuk EU masih downtrend. Sebab ni lah, semua duduk bawah MA50 lagi. Cuma dia sideways sekarang. Major trend di time frame besar lah. Maknanya trend kita nak tengok adalah di time frame besar. Major trend tengok dekat daily dan ke atas. Kalau kita nak tengok trend di time frame kecil untuk scalping, tengoklah dekat 1 hour ke, H4 ke, dan scalping ikut trend. Okey? Boleh tengok di semua time frame. Maknanya kalau kita tengok dekat 1 minit, ini adalah trend di 1 minit. Kalau kita tengok dekat 1 jam, itu adalah trend di 1 jam. Tapi itu bukan major trend. Major trend adalah di daily dan ke atas. Kalau kita tengok dekat 1 jam, itu trend semasa di 1 jam. Okey? Tapi major trend, tolong tengok refer di daily dan ke atas. Contoh macam sekarang ni adalah weekly. So ini adalah major trend. Major trend dia masih lagi downtrend. Okey? Ada soalan? Pendapatan dari forex ni, dari segi agama macam mana? Pendapat tuan lah. Saya ada pendapat saya. Abang punya pendapat sendiri macam mana? Pendapat saya, as long as kita punya niat, because saya ada refer dekat semua start lah. Some start kata okey, some kata tak okey. Kan, ini kita macam gambling lah. Tapi bagi saya, ini kira macam kita bukan gamble. Kita ikut, kita kejar tau nak dapat duit. Betul tak? Saya punya pendapat setiap perkara yang berkaitan dengan muamalat, dia bermula dengan harus. Dia bermula dengan harus. Dia tidak bermula dengan haram. Unless ada dalil yang mengatakan haram, baru dia jatuh haram. Yang menjadi pertikaian ni tadi adalah pendapat ulama yang mengeluarkan dalil-dalil mengatakan haram. Tetapi ada ulama juga mengatakan benda ni harus, benda ni tidak haram. Jadi ada pendapat kata harus, ada pendapat kata haram. So dekat sini timbulnya khilaf ulama. Pada saya berpegang kepada khilaf ulama adalah, ni Nabi sendiri bersabda, khilaf ulama tu adalah satu kelebihan pada umat. Kelebihan pada saya trade bukan buta-buta. Bukan saya main baling dadu. Saya belajar. Anda semua pun belajar. So kita trade dengan ilmu, bukan gambling. So pada saya lebih menjurus kepada harus. Saya pegang yang harus. Dan saya sakit pinggang. Saya tak boleh kerja guard, tak boleh kerja apa, kerja berat tak boleh. Saya boleh kerja ni je. Jadi saya pegang yang itu. Kemas-kemas. Peduli orang nak cakap haram lah, mampus kau lah. Saya pegang yang itu. Pada saya khilaf ulama adalah kebaikan kepada umat. Dan saya trade dengan ilmu,
bukan gambling. Syarat kita kena trade berilmu, bukan suka-suka masuk. Kita kena trade dengan ada ilmu. So saya punya pendapat macam itulah. Daripada tahun 2010 kita start ajar orang, saya dengan Abang Omar, sehingga sekarang kita tak berhenti lagi mengajar. Kita punya niat kita yang awal sebelum kita buka Facebook, grup dalam Facebook tadi tu pun tak ubah lagi sehingga sekarang. Niat kita adalah untuk bantu orang ada ATM sendiri di rumah. Masih sama, kita niat kita nak membantu ekonomi semua penduduk Malaysia. Harap-harap dengan ilmu yang sikit kita orang share ni tadi, boleh bantu ramai orang boleh cari extra income. Itu niat dia sampai sekarang, kita tak ubah. Thank you. Terima kasih. Okey, kita nak sambung berkenaan dengan entry. Kita recap dulu. Okey, pagi tadi kita kongsikan berkenaan dengan semua indikator, Bollinger Band dan semua moving average yang ada di dalam Bollinger Band. Okey, Bollinger Band, buka chart. Apa yang kita nak tengok daripada Bollinger Band tu? Kembang kuncup tu jangan lupa Dia kembang ke tak kembang? Kembang atau mendatar? Dan kemudian moving average. Apa yang kita nak tengok dulu bila kita buka chart moving average tu, macam mana kita nak tengok? 3 perkara tu kita nak kena tengok dulu. Bila kita buka chart, kita kena pastikan dia keadaan tegak atau mendatar ataupun condong ke bawah. Semua moving average bermaksud MA50, BB SMA 20, MA5 dengan MA10. Okey, jadi bila kita dah buka tu tadi, kita dah nampak complete Ini adalah full set BBMA punya indikator. Tidak ada lagi lah yang lain-lain. Tapi ada juga yang menggunakan RSI, ada menggunakan stokastik, ada yang gunakan bunga lawang lah dan sebagainya. Itu semua adalah tambahan-tambahan ikut kefahaman masing-masing. Okey, jadi kalau ada yang dah biasa trade forex, yang ada pengetahuan berkenaan dengan indikator-indikator yang memang anda sedang gunakan, kalau faham, tak salah nak combinekan dengan ni. Pak Omar nak cari setting-setting ni tadi, jenuh saya 5-6 bulan temankan dia beli rokok, beli nasi, duduk menghadap dengan dia sampai 3-4-5 pagi. Dia mencari benda ni 5-6 bulan, saya 5-6 bulan lah sama-sama dengan dia. Tapi yang cari dia, saya tukang beli rokok, tukang beli nasi, tukang borak dia mengantuk je, abang-abang isap rokok, tukang cuci rokok sebagainya. Kadang dia nak tanya ni macam mana, ni macam mana, tempat dia berbincang. Okey, sehinggalah benda tu siap. Tapi saya sendiri pun tak percaya. Sebab tu saya rojak-rojakkan lagi. Sebab saya bila tengok benda ni, sebab sebelum tu saya dah pergi kelas bermacam-macam kelas yang berbayar, sampai paling banyak saya bayar 2,000. Ada yang indikator yang lagi canggih-manggih punya. Ada, hanya nombor je. Keluar pakai MT4 tapi nombor. Basket sampai macam tu punya level pergi belajar. Jadi bila keluar BBMB ni, awal-awalnya saya tak cakap lah, tapi dah hati lah cakap kan. Abang Omar ni Bollinger Band MA barang kan. Benda ni dalam MT4 standard je. Kan standard, benda standard dalam MT4. Tapi tak cakap depan dia. Nanti kan dia dah tua, jadi dia merajuk nanti kan. Jadi kita layan je lah. Bila BBMA ni keluar, saya pun macam korang, sama macam korang, nampak benda ni, ya Allah, banyaknya lain ni, macam mana nak faham ni kan. Saya rasa susah nak fahamkan BBMA ni pada peringkat awal dulu. Okey, jadi bila macam mana yang boleh saya jadi faham? Bila saya mula, sebab Abang Omar pesan kepada saya, dan ada satu orang lagi, ajar orang. Saya tak nak ajar orang, cukup tak nak ajar orang. Sebab saya nampak dia punya sibuk tu melampau-lampau. Orang PM dia bertalu-talu. Nak trade macam mana dia nak ajar orang kan? Bila masa nak trade? Tetapi saya dengan ada seorang lagi budak Kelantan, dia tak pernah jumpa Abang Omar, belajar melalui online. Dan kita ada Skype group 3 orang, kita selalu communicate. Daripada communication tu, saya rasa dia lagi faham daripada saya. Dia tak pernah jumpa Abang Omar, tapi cara kita communicate tadi tu, dia boleh explain yang senabeng tu budak ni, dia tak pernah jumpa Abang Omar ni, tapi dia lagi faham. Kita bangang dengan diri kita sendirilah kan. Bangang betul aku ni kan. Jadi bila saya cuba muhasabah diri lah, apa bezanya saya dengan dia? Saya dengan Abang Omar hari-hari duduk, memang hari-hari. Sampai isteri saya cakap, kalau saya ada kat rumah, dia balik kerja, saya ada di rumah, menjadi satu persoalan besar, question mark kepada dia. Tak jumpa Abang Omar hari ni lagi. Gitu. Soalan tu dia tanya kepada saya, dia hidup lagi kat belakang tu. Dia tanya saya macam tu, kenapakah beza saya dengan dia? Abang Omar pesan kepada saya, dan dia ajar orang. Yang itu yang saya tak ada. Jadi saya mulalah ajar orang. Jadi rupanya bila ajar orang ni, dia keluar soalan macam-macam yang pelik-pelik. Dia akan tanya soalan yang saya pun tak terfikir, dan saya kena cari jawapan. Okey, lantaran daripada situ, sampailah sekarang tak berhenti-henti mengajar. Sampai sekarang orang PM saya mesti jawab bila dia mengajar.
sebenarnya dia mengasah kefahaman dia sendiri sebenarnya. Okey, kita balik semula kepada cerita ni tadi. Okey, ini adalah complete indikator yang digunakan di dalam BBMA. Okey, so bila kita sebut pasal BBMA, kita tak boleh lari daripada cerita yang pagi tadi yang Tuan Gerol sebut, iaitu asas BBMA ada dua perkara asas dia yang sangat-sangat penting yang kita kena ingat, yang wajib ingat, iaitu yang pertama, candle tak boleh berada di luar bibi. Yang pertama, candle tidak boleh berada di luar bibi. Kalau dia berada di luar bibi yang mendata, apa maksud dia? Kalau berada di luar bibi yang mendata, ada tiga tadi yang kita lukis tadi tu. Salah satunya dia keluar daripada bibi kan. Kalau berada di luar bibi yang mendata, dia nak patah balik. Ingat balik yang tiga gambar yang kita lukis bibi tadi tu. Ada yang cucuk tinggal jarum aja, ada yang sentuh saja, satu lagi terkeluar daripada bibi. Kalau candle terkeluar daripada bibi yang mendata, bermaksud dia nak patah balik, bukan momentum. Kalau dia terkeluar daripada bibi yang tegak ataupun condong ke bawah, apa makna dia? Candle terkeluar daripada bibi yang condong ataupun yang menegak, kita panggil dia candle momentum. Dia ada momentum untuk naik kalau keluar daripada top bibi, dia ada momentum untuk turun kalau dia terkeluar daripada lower bibi. Itu wajib ingat. Kita bukan setakat nak ingat candle tak boleh berada di luar bibi, tapi kalau dia terkeluar, yang itu pun kita kena ingat. Okey? Yang kedua, MA tak boleh berada di luar bibi. Kalau sekiranya MA berada di luar bibi, apa akan berlaku? Ekstrim. Kalau candle keluar bibi, dia momentum. Kalau MA5 terkeluar daripada bibi, itu adalah satu petanda yang luar biasa. MA5 tu kena duduk di dalam bibi, dia tak boleh berada di luar. Kalau dia berada di luar, dia adalah satu perkara yang abnormal, luar daripada biasa. Dia menjadi ekstrim. Kita panggil dia ekstrim. Itu adalah signal. Okay? Bila MA berada di luar bibi, MA mana yang keluar bibi? MA5 dan 10. Bukan setakat MA5 je, MA5 dan MA10. Cuma MA10 ni jarang berlaku terkeluar daripada bibi, tapi dia boleh terkeluar daripada bibi. Bila dia terkeluar daripada bibi, dia lagilah ekstrim. Kalau MA5 pun terkeluar daripada bibi, kita kata dia abnormal. Kalau MA10 terkeluar daripada bibi, lagilah abnormal. Dan itu adalah signal juga. MA5 ataupun MA10 terkeluar daripada bibi, itu adalah signal. Tetapi kalau MA5 dan MA10 terkeluar, kita panggil dia signal magic. Signal magic. Sebab dia macam magic, jarang-jarang berlaku. Tapi berlaku. Setahun tak lebih 10 jari ni kot. Tak lebih 10-15 kali lah macam tu. Payah nak jumpa. Tapi kalau jumpa berlaku, maknanya something weird, something yang pelik, benda yang pelik. Dia punya abnormal tu lebih abnormal lah. MA5 terkeluar pun abnormal. Kalau MA10 lagilah abnormal. Maknanya ekstrim dia lebih, pergerakan tu jadi mungkin lebih ekstrim lagi, pergerakan dia lebih kuat lagi. Okey, dua ni perkara berbeza. Kita jangan samakan. Of course, bila MA5 berada di luar bibi, candle juga berada di luar bibi. Tapi untuk ciri-ciri ekstrim adalah MA5 tu sendiri yang keluar. Kalau candle keluar, itu bukan ekstrim, itu adalah momentum. Hanya menjadi ekstrim bila candle tu dan MA5 terkeluar, baru ekstrim. Dia tak boleh MA5 terkeluar kalau candle di dalam bibi. Dia tak ada suka-suka MA5 tu seorang-seorang dia keluar. Candle dalam bibi, MA5 je keluar. Mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Dia kena candle dan MA5 tu sekali keluar, baru dinamakan ekstrim. Okey, yang ni ingat Dan perkara yang paling utama sekali selain daripada dua benda ni yang kita kena ingat, iaitu kita kena ada 3S kunci kepada teknik BBMA. Dia sebenarnya kena sabar. Nak letak 10S pun tak apa. Apa yang kita nak sabar ni? Kita kena sabar tunggu signal dan juga setup. Tak ada signal, jangan gatal nak entry. Tak ada setup, jangan buat setup. Tak ada setup, kita gatal-gatal buat setup. Ini ada ni, kejap lagi ni, kejap lagi, tapi sekarang kita dah masuk. Tak boleh. Kita kena sabar. Tak ada setup, tak ada signal, duduk diam-diam. Siapa yang boleh bersabar ketika trading, campur dengan berdisiplin, tak ada halangan untuk you menjadi seorang yang berjaya di dalam forex trading. Kecuali kalau Allah kata you tak berjaya lah, InsyaAllah boleh berjaya. Alright, asas BBMA siap. Kita nak pergi tengok signal kita yang pertama. Kita ada 3 je jenis entry. Sebenarnya bukan 3 pun, 2 je. Kita ada setup, kita ada signal. Dua ni kena bezakan, kena bezakan antara setup dengan signal. Okey, yang pertamanya adalah kita katakan tadi, bila MA5 berada di luar BB, itu adalah ekstrim. Itu adalah signal kita yang pertama. Yang pertama, ekstrim. Ekstrim ini bila mana keadaan di mana ada MA5 yang terkeluar daripada BB. Okey, tengok hari Jumaat semalam, ada MA5 terkeluar daripada BB. Ini MA5 terkeluar daripada BB. Setiap kali bila berlakunya MA5 terkeluar daripada BB ataupun MA10 jarang, tapi MA5 terkeluar sahaja daripada BB, dia menunjukkan sesuatu yang abnormal. Ekstrim ini adalah signal. Signal apa? Signal
signal kepada penamatnya satu-satu trend. Tapi dia sama macam arah tadi, dia signal kemungkinan berakhirnya trend. Belum confirm nak habis, belum confirm habis. Dia hanya confirm habis bila ciri-ciri ekstrim tadi tu dipenuhi. Jadi setiap kali bila kita buka chart, kita nampak MA5 dah terkeluar daripada BB ni, ekstrim. Kita tak boleh masuk sell. Entry hanya pada setup, entry tidak ada pada signal. So ekstrim ini adalah signal. So kalau tidak ada 3 ciri, dia tidak ada setup. So 3 ciri ni tadi wajib ada, baru ada setup untuk ekstrim. Kalau hanya MA5 sahaja terkeluar daripada BB, itu ekstrim, tapi tak ada setup untuk entry. Setup tadi adalah untuk entry. Ciri-ciri yang 3 ni tadi perlu ada untuk entry. Kalau tak ada, dia hanya sekadar namanya ekstrim, tapi tidak ada setup untuk entry. Ingat tu ya, dia adalah signal, tetapi bila ada 3 ciri ni terbentuk, dia memberi setup untuk entry. Dan ada kemungkinan ekstrim tadi tu akan menjadi penamat kepada satu kenaikan ataupun satu penurunan. Dia menjadi petanda, dia menjadi, boleh katakan hampir pasti, tapi belum tentu lagi. Bila kita nampak MA5 keluar daripada BB, ciri dia yang pertama apa dia? Apakah ciri-ciri ekstrim yang pertama? Yang pertama, MA5 terkeluar daripada BB, BB top atau low. Kalau dia terkeluar daripada BB top, itu adalah extreme sell. Kalau dia terkeluar daripada BB low, itu adalah extreme buy, ya. Dia tak terkeluar daripada mid BB. Kalau kat tengah middle BB itu dia langkah situ tak panggil keluar, ya. Jadi yang terkeluar tu adalah terkeluar daripada top ataupun bottom BB, lower BB. Kalau dia terkeluar daripada top, maksudnya extreme sell. Kalau terkeluar daripada lower BB, itu adalah extreme buy. Tapi itu baru satu ciri, tak boleh masuk lagi, belum boleh entry. Dia belum boleh entry, dia kena complete semua. Okey, ni MA5 terkeluar daripada BB. Ini contoh. Candle momentum semua, candle keluar kat luar BB, tiba-tiba MA5 pun keluar daripada BB. Dia pun terkeluar sekali daripada BB. Ciri yang pertama dah ada, MA5 terkeluar daripada BB. Apakah ciri dia yang kedua? Mana satu candle reversal ni kat sini? Ini semua candle, ni bull, ni bear, tapi kemudian dia keluar ke atas. Yang ni mungkin masa opening, ini hari buka Jumaat, hari Senin buka, dia gap naik ke atas. Tapi dia juga adalah momentum sebab dia close ke atas. Tapi dia buka macam mana tak tahu ni. Dia buka close kat bawah, tapi dia naik balik ke atas. Pelik juga kan. Tapi dia candle semua menaik. Ni bull. Masa bull ni tadi MA5 pun terkeluar. So candle yang berjarum panjang ni tadi, ini kita namakan dia sebagai candle reverse. Ini adalah candle reverse. So yang kedua, ciri-ciri yang kena ada adalah kena ada candle reverse. Ciri yang kedua, kena ada candle reverse. Candle reverse tu yang ini. Mana pula hilang? Ini pun ada lagi satu, ekstrim. Bull, ada reverse. Ni candle reverse. MA5 dah keluar dari BB, ada candle reverse. So dua ciri dah ada. Apa ciri dia yang berikutnya? Ciri yang ketiga adalah candle retest. Candle retest ni tadi adalah tempat untuk kita entry. Dia macam ni, candle close luar BB dan kemudian MA5 pun close di luar BB. Kemudian ada candle reverse. Candle reverse ni tadi mesti berada di dalam BB sebaiknya. Dan candle yang retest ni, mana candle retest? Ini adalah candle retest. Candle retest tu tak semestinya berlaku candle reverse next to retest. Dia boleh jadi berlaku candle reverse tadi tu mungkin 2 batang, candle retest tadi tu pun mungkin 2-3 batang. Tapi kemudian dia akan cari apa yang dia retest. Bila berlaku satu kenaikan ni tadi, candle reverse ni tadi, dia mematikan kenaikan. Dia mematikan bull tadi. Bila ada candle reverse, bila ada candle reverse, ada MA5 terkeluar daripada BB, biasakan garis puncak yang tertinggi tadi tu sebelum dia reverse. Nampak tak warna hijau tu? Ini adalah candle reverse. Ini candle reverse. Candle reverse ni mematikan. Dan kalau kita biasa dengan candle pattern engulfing, bearish engulfing, candlestick reversal pattern, ada 12 pattern yang kita kena ingat. Hafal nama tak penting, hafal bentuk rupa dia penting. Rupa dia macam ni, engulfing. Selalunya reverse candle tadi tu adalah candle reversal pattern. Candle reverse ni tadi, ciri yang kedua, candle reverse, dia selalunya adalah candle reversal pattern. Engulfing, bullish engulfing, bearish engulfing, bullish harami, bearish harami, doji lah, apa lagi, hammer lah, shooting star. Jadi nama dia tak ingat tak apa, tapi kita tahu function dia, kita tahu dia adalah reversal punya pattern. Selalunya dia berlaku pada masa reversal tadi. Sebab tu dia dinamakan reversal pattern. Candle tu sendiri dinamakan candle reversal pattern. Selepas berlaku reversal, akan ada retest. So apa yang dia nak retest? Mana dia nak retest? Dia boleh jadi akan test ketinggian yang line yang kita tanda tadi tu, ataupun dia akan test balik MA5. Tengok besarkan sikit. Ini pun boleh. Contoh, ada banyak ekstrim pada minggu lepas, hari semalam banyak ekstrim. Okey, yang ini mana dia punya retest? Ini candle retest dia. Baik. Oh, dekat sini dia boleh bergerak. Patutlah dia lari.
candle reverse. Ini adalah bearish engulfing, dan kemudian dia naik semula untuk mencari balik. Selalunya dia boleh cari sampai ke body atas ni, line yang kita tandakan tu, ataupun dia akan cari MA5. Semasa dia retest, inilah kita akan entry. So tempat yang kita jangkakan dia akan pergi MA5 ataupun top B. Jadi kat tempat tu kita boleh lapis siap-siap. Tetapi kalau sekiranya kita masa retest ni tadi, kita lapis, dia naik lagi ni, lapis jadi macam ni kan, lapis, close di luar BB. Apa nak buat? Kalau dia close di luar BB, cut loss. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan keluar perkataan kejap lagi turun ni, kejap lagi turun. Masa tu kita dah tak pakai teknik BBMA dah. Kita akan pakai teknik harapan. Kalau sekiranya dia close di luar BB, kita kena cut loss. Kenapa nak cut loss? Kalau dia close kat luar BB, pandai. Kalau close di luar BB, itu adalah momentum nak naik lagi lah. Jadi sebab tu candle yang retest ni tadi, dia tak boleh keluar daripada BB, dia mesti duduk dalam MA5 dalam BB. Candle yang retest ni tadi pun sebaiknya dia retest close di dalam MA5 ataupun dalam BB, sebab dia dah mati dah, tak ada momentum. Kalau dia close di luar BB, maknanya dia ada momentum lagi. Kita nak candle yang reverse dengan candle yang retest tadi semua close di dalam BB, sebab mati dah, tak ada dah momentum. Tapi kalau sekiranya masa dia retest close di luar BB, jangan tangguh-tangguh lagi. Kita jangan ingat mungkin dia nak turun kejap lagi, tak ada, cut saja. Sama extreme magic tak magic, kalau close luar BB cut loss ya. Kalau dia close luar BB je cut loss, close luar BB dia dah jadi momentum. Cuma bila magic tu dia selalunya dia jarang fail lah. Kalau dia jadi magic, MA10 pun keluar. Yang selalunya saya jumpa MA10 terkeluar daripada BB, yang gagal bukan yang gagal, yang tak turun jauh, dia turun sampai MA5 10 saja, sekali saja saya jumpa. Selebihnya tu dia turun tak jumpa tanah, turun tak ingat dunia. Selalunya kalau MA10 pun terkeluar sekali dia boleh pergi jauh. Tetapi ada juga yang sampai MA10 tak lepas, MA5 MA10 low tak lepas. So ini adalah entry dia jadi setup. Asalnya signal, ini adalah signal, tetapi bila tiga ciri ni ada, dia memberi setup untuk entry. Kalau tiga ni tak ada, dia hanya nama je ekstrim, tapi tak boleh entry, kecuali bila ada tiga perkara ni tadi baru boleh entry. Kena ingat, dan entry ini adalah entry yang paling berisiko, sebab kalau dia close kat luar, dia jadi sangat berisiko bila kita tak reti nak cut loss. Masa tu kita meletakkan diri kita di dalam keadaan kalau banyak. Kalau close kan rugi, dia terjun, keluar teknik harapan, teknik kalau, semua keluar. Itu dia jadi sangat berisiko. Tapi kalau kita cut loss, kita punya loss mungkin tak banyak, sebab kita punya entry semua masih di atas lagi. Kita ada kekuatan lagi untuk entry berikutnya. Tapi kalau kita biar dia naik atas, MC, nanti jadi macam saya 6 bulan kena trade demo. Okay? Jadi bila ada ekstrim, pastikan kena ada 3 ciri-ciri ni baru boleh entry. Tak cukup 2, dia kena 3. Tetapi entry kita masuk semasa retest. Ada juga orang yang mungkin dia nak selamat, dia tunggu retest ni habis. Boleh juga, selepas habis retest baru dia entry. Itu mungkin lebih selamat. Tetapi tip menjadi sangat sikit, kerana entry dia punya tempat TP dia adalah di MA5 ataupun MA10 kat sini. MA5, MA10 ataupun TP untuk ekstrim ni tadi, TP-nya adalah di MA5 atau 10. Kalau ini adalah sell MA5, MA10 low. Kalau sell daripada atas, maknanya kita punya TP adalah pada MA5 10 low. Kalau extreme buy, TP-nya adalah pada MA5 10 high ataupun mid BB. Extreme ni sebenarnya dia silver dia banyak tapi untuk basic kita cerita yang ni basic je. Bila dah masuk buy one, dia ada extreme yang tak ada TP wajib. Tapi untuk extreme yang biasa, TP wajibnya adalah di MA5 ataupun MA10. Paling jauh dia pergi sampai mid BB. Mid BB ni pun dia mungkin sampai kalau sekiranya BB mendata. Ada extreme BB mendata, kemungkinan dia boleh sampai ke middle BB, atau tadi tu dekat dengan mid BB, kemungkinan dia sampai. Tapi kalau jauh selalunya tak sampai. Okey, dalam pada tu nanti kita kena ingat yang ini adalah TP wajib. Maknanya sampai dekat MA5, MA10 close. Jangan tangguh-tangguh. Kalau kita tangguh, dia mungkin akan balon kita balik. Contoh macam ni. Di ekstrim ni ada reverse, ada retest, masuk MA5 pun tak sampai, dia naik balik terus buat momentum. Kalau kita tak reti nak close, sampai ke atas ni, naik lagi buat ekstrim lagi sampai ke atas. Sebab tu TP wajib tu mustahak, kena ambil. Kalau tak ambil, ataupun kalau dia start close di luar BB, jangan teragak-agak lagi untuk closekan position. Tak boleh lagi dah. Bila dia close luar BB, memang dia dah jadi momentum.
momentum. Okey, ni lagi satu ekstrim ketika BB yang mendata. Bila ada MA5, kita boleh nampak sama ada dia keluar, tadi kita tunjuk tadi dari 3 kan. Ada Bollinger Band dengan MA, kita akan nampak dia combination antara MA tu tadi. Ini yang nombor 1 punya. Ketika BB mendata, selalunya MA kita akan nampak dia tak lepas. Dia tak lepas daripada BB. Tapi kalau yang ini, selalunya MA5 terkeluar daripada BB. Kalau yang ni lagilah, memang tak lepas lah. Tetapi ada juga yang macam ni yang terkeluar daripada BB. Yang kita katakan ekstrim tadi tu ini, yang terkeluar daripada BB tadi tu. Tapi ini walaupun dia tak ekstrim, tapi kita tahu Bollinger Band punya prinsip sendiri mengatakan bahawa ini bila berlaku dia akan turun. Walaupun MA5 tak terkeluar. Yang ni confirm lah memang dia keluar. Yang ni tak terkeluar pun kita tahu, sebab Bollinger Band sendiri tak ada MA pun dia tahu dia akan turun. Ya, itu BB yang mendata. Cara nak entry sama je, tunggu dia reverse, dia retest. Ataupun selepas dia close nak masuk terus pun boleh ketika BB mendata. Option, ya. Kalau nak masuk terus selepas candle tu close pun boleh. Kalau nak tunggu dia reverse, tunggu dia retest pun boleh ketika BB mendata. Tapi kalau BB menegak, tak ada option. Mesti kena tunggu reverse, kena tunggu retest. Masa BB mendata, close saja macam tu, next boleh masuk. Tak payah tunggu dia reverse, tak payah tunggu retest ketika BB mendata. So BB mendata ni tadi special lah, special sikit. Sebab dia lebih mudah nak dapatkan dia punya entry point dia tadi. Faham yang CS reverse dengan retest tu? Apa yang tak faham tentang reverse dengan retest? Jangan nak tahu dia reverse dengan retest. Bull, kalau reverse apa jadi? Dia jadi bear. Candle reverse adalah candle bear lah, sebab dia bull sedang menaik. Candle yang naik, reverse dia adalah candle yang menurun. Ini candle yang menaik, ini adalah candle bull. MA5 terkeluar daripada BB. Ini adalah candle reverse. Candle reverse tu maksud candle yang berlawanan arah daripada dia. Ini candle yang naik, reverse maknanya terbalik, dia turun. Ini candle bear. Candle bear ni mematikan bull ni tadi. Tetapi dia tidak boleh close di luar BB. Sekarang ni ekstrim. Ciri yang pertama ada, MA5 keluar. Ciri kedua ada. Ciri ketiga tak ada. So dia tak boleh masuk, tak ada setup untuk masuk. Kalau kita masuk masa ni tadi, oh dia keluar luar BB. Yang tu kita cakap kena cut loss. Tapi dia masih lagi, MA5 ni masih keluar BB. Candle yang reverse ni tadi, dia reverse close kat luar BB. Kalau kita ada masuk sini cut loss. Tetapi sekarang dia reverse balik. Nampak? Ini menjadi candle reverse balik sebab MA5 masih lagi kat luar. Ciri dia yang pertama tadi ada, MA5 masih lagi di luar. Berlaku candle reverse. So dua ciri ada. Ni bull, mana dia naik, ada satu candle yang turun, close dekat dalam, ini pun close kat dalam, ini pun close kat dalam. Tak kisah panjang candle pendek tak apa. Janji dia reverse. Next tu dia retest. Dia bukan sekali retest. Ini retest, ini retest, ini retest, ini retest, ini retest, ini baru turun. Itu yang cakap tadi, retest tu tak semestinya satu candle. Dia boleh jadi 2 batang candle, boleh jadi 2-3 batang baru dia retest. Tetapi dia naik retest. Dia naik dan tak close di luar BB, tak close di melepasi MA5. Yang ni tak close di atas. Dia hanya cucuk, test sahaja. Tapi dia close di dalam BB. Asalnya ada ekstrim kat sini. Sinilah keluar. MA5 dah keluar di sini. Ada candle reverse. Next candle ni retest. Dengan harapan dia retest tidak melepasi MA5 dan di bawah BB. Tapi malang nasib kita, dia close di luar BB. So kalau kita ada entry kat sini, kena cut loss. Tetapi bila kita dah cut loss, dia buat pula reverse. Dia buat pula reverse. Dan dia retest, tak keluar pula. Masuk lah. Sini rugi sikit, sini dia cover balik. Kan? Kadang-kadang tu ada dia reverse, dia tak retest. Yang itu advance. Dia reverse tak retest. Itu dia ada ekstrim yang tidak ada TP wajib, selalu dia di jam tu. Itu nanti pelan-pelan. Kita belajar ni satu dulu. Okey, bila masa retest tu, Ya. boleh consider market hilang volume ke? Maknanya dia akan beralih arah ke bawah. Selagi dia, kalau dia tak keluar daripada BB, dia tak ada momentum, dia tak ada volume lah. Cuma nama dia bukan kita namakan dia hilang volume. Hilang volume dia ada ciri-ciri tersendiri untuk MHV. Tetapi dia bila duduk dalam BB, dia tak ada volume, tak ada momentum. Maknanya dia retest tadi tu tidak melepasi MA5, tidak melepasi top BB, maknanya tak ada momentum. Maknanya dia retest tu tadi betul lah. Dekat situ kita memang nak masuk. Bila dia retest dekat MA5. Tapi bila jadi ekstrim tadi, bila dia close, kita nampak MA5 keluar, MA5 keluar, biasakan kita gariskan. Sebab biasanya retest tu tadi dia akan mencari balik line tu. Dia akan cari balik line ni. Dia akan retest balik sama ada line ini ataupun MA5. Kalau dia tak lepas MA5 dan BB, valid entry sell tadi tu. Bubur cukup-cukup. Tapi jangan tak reti nak close dekat MA5 10 low. Ni nasib baiklah turun bawah sebab ni dah ekstrim 2-3 kali. Dah 2 kali jadi ekstrim, lepas tu dia mungkin dia turun ke bawah, double ekstrim. Jadi magic lah ni. Sebab MA10 pun sekali keluar. Jangan salah sangka magic tu tadi adalah ekstrim juga.
tak? Extreme Magic, Extreme biasa, dia ekstrim. TP wajib dia tetap sama, tetapi kalau bila berlaku Magic, kemungkinan untuk pergi jauh ke bawah tadi tu lebih. Dia punya chances untuk turun ke bawah tadi tu lebih. Untuk ekstrim tu, kalau MA5 dia tak keluar daripada BB, dia cuma cecah saja, adakah dikira ekstrim juga? Ya, boleh lagi dikira ekstrim. Minimum dia bersentuh. Sebab ada kadang-kadang tu dia tak terkeluar, dia sentuh saja. Sentuh dan candle pun memang keluar. Berlaku reverse, ada retest, kita boleh consider sebagai ekstrim. Kalau dia tak terkeluar, dia hanya sentuh saja tadi pun masih lagi boleh dikirakan sebagai ekstrim. Tapi paling baik kalau dia terkeluar daripada BB. Dan candle yang reverse tadi tu seboleh-bolehnya adalah candle yang reverse bila dia close di dalam MA5 sekurang-kurangnya. Kalau tak close dalam BB pun dia mesti kena close dalam MA5. Kalau dia close luar BB di dalam MA5 still okey lagi. Tapi kalau dia reverse close di luar BB di atas MA5, tu masih momentum. Sebaiknya bila dia reverse, dia duduk di dalam MA5. Dia reverse ni dia di dalam BB. Ni memang dalam BB betul lah, jauh ke bawah ni. Ada kala macam ni, dia reverse di dalam BB, di dalam MA5. Ada kalanya dia berada di luar, tak lepas daripada apa ni. Masa dia reverse dia, kita cuba tengok ada tak. Okey, ni MA5 terkeluar, ni candle reverse. Candle reverse ni berada di luar BB, tetapi di dalam MA5. Yang maksud dalam tadi tu, ni open sini kan, sini close kan. Untuk candle bear, ni candle bear, opennya di sini, close-nya di sini. Dia close di dalam, dia close di dalam MA5 walaupun di luar BB. Okey lagi. Jangan ini close di luar MA5. Sekurang-kurangnya dia close di dalam MA5 walaupun dia tak close dalam BB. Boleh pakai lagi. Reversal. Kita boleh accept lagi yang macam ni. Walaupun dia close di luar BB, tetapi di dalam MA5. Okey Lepas tu baru dia start turun. Yang ni consider macam BB menata Ada candle extreme, kemudian ada candle reverse. Kita nak buat line tu, kita makin dekat yang reverse punya candle pada body tertinggi. Body tertinggi maksudnya? Body tertinggi kat sini lah. Bukan yang candle reverse tadi. Candle reverse tu dia, candle reverse tu dia opennya di sini, dia close sini, dia open di sini. Jadi body tertinggi sama ada dua ni lah, salah satu lah. Okey, next kita nak pergi selepas ekstrim. Kita dah buat TP wajib. Selepas ekstrim, kita kena ingat flow dia adalah bermula dengan ekstrim. Ekstrim adalah signal. Signal apa? Signal kepada pengakhiran sesuatu trend. Kalau trend naik, dia adalah pengakhiran kepada uptrend. Kalau masa turun, itu adalah signal pengakhiran sesuatu penurunan. Signal awal, macam candle arah tadi juga adalah signal. Tapi ekstrim lebih awal daripada candle arah. Ekstrim berlaku dulu. Selepas ekstrim, next flow dia adalah TP wajib. Kena TP wajib. TP wajib dekat mana? TP wajib mesti di MA5 ataupun MA10, sama ada high ataupun low. Kalau extreme sell, MA5, MA10, atau maximum mid BB. Mid BB tengah lah, MA5 10 low. Kalau extreme buy, MA5 10 high atau mid BB maksimumnya. Okay, itu kena ingat Okay, next adalah MHV. Apa maksud MHV ni? Market hilang volume. Apa yang dimaksudkan dengan market hilang volume tu? Okey, kalau kita tandakan dekat ujung ni tadi, itu adalah volume tertinggi. Itu yang kita kata volume tertinggi. Ni volume ada 2414. Volume tertinggi dia naik sampai atas tu dan kemudian dimatikan. Volume tu dah dimatikan. Dan bila dia masuk ke dalam BB, dia tak ada volume. Sama juga dengan tak ada momentum. Tak ada volume, tak ada momentum lah sebenarnya. Bila dia duduk dalam BB, dia tak ada momentum. Candle berada dalam BB, candle yang tidak ada momentum. Dia mungkin ada momentum awal yang kita belajar MA5 tadi kan. Dia terkeluar daripada MA5 yang tegak ataupun condong. Dia close di bawah, condong ataupun tegak. Tapi dalam BB dia momentum, tapi momentumnya tak kuat. Sehinggalah bila dia keluar daripada BB. Bila dia keluar daripada BB, dia jadi momentum. Tetapi bila candle dan MA5 pun keluar sekali, dia jadi ekstrim. Kerana tanda-tanda yang naik tadi tu mungkin nak habis. Dan kena ada 3 ciri ni tadi, barulah betul-betul dia habis. Habis, dia kena pergi cari TP wajib. Selepas TP wajib, price akan selalunya naik balik untuk test. Contoh ini adalah ekstrim. Ini ekstrim, TP wajib. Dia naik semula, ekstrim biasanya kita akan garis. Okay, dia naik test tapi lepas top BB. So ini kita tak boleh kata lagi MHV. Sebab MHV ciri dia yang pertama adalah dia close dalam BB. Dia tidak boleh melepasi ketinggian selepas ekstrim tadi. Selepas berlaku ekstrim, kita dah tandakan ni, dia boleh naik melepasi line yang kita tanda, tetapi jangan melepasi top BB. Sekarang bila dia ni naik tapi dia turun balik, dan dia turun balik, dia naik balik. Yang naik ni tadi kita boleh katakan MHV. Sebab dia dah mula berada di dalam BB. Dia test balik ketinggian. Bila tinggi ni dah di break, kita alihkan
Line tu kat sini. Ini adalah tertinggi yang terakhir. Dan kemudian dia turun, dia naik balik, test tak lepas. Tak lepas ketinggian ini dan tak lepas BB. Syarat dia adalah tidak boleh melepasi top ataupun lower BB. Dia mesti di dalam BB selepas berlaku ekstrim. Selepas berlaku ekstrim selepas berlaku ekstrim, TP wajib, dia akan naik atas balik, dia akan test balik. Dia boleh melepasi ekstrim kita, tetapi tidak melepasi top BB. Dia kena close di dalam BB. Dia close dekat dalam BB, tidak melepasi top BB. Okey? Ciri yang pertama adalah dia tidak boleh berlaku close di luar BB. Dia mesti duduk dalam BB. Itu ciri yang pertama. Ciri dia yang kedua, dia juga ada reverse dan retest. Terlukis sikit. MHV ni sebenarnya dia adalah lebih kepada double top ataupun triple top ataupun head and shoulder. Ini Bollinger Band. Kita akan nampak ekstrim. Ni ekstrim. TP wajib. Ni ekstrim. Dia akan naik balik. Dia ada beberapa keadaan. Dia akan naik balik test ini. Tak lepas. Dia sama ketinggian dia. Ni MHV. Dia naik tidak melepasi top BB. Dia boleh sama sentuh top BB, tak apa. Jangan body dia close di luar BB. Lepas tu baru dia turun. Dia turun mungkin dia akan buat candle arah. Dia retest, baru dia turun. Ini keadaan yang macam ni. Kita nampak bentuk M dia macam ni. Ada kalanya kita akan nampak dia macam ni. Ni Bollinger Band. Ni ekstrim. Dia turun, TP wajib. Dia naik. Ni line kita. Dia turun buat arah, dia test, sebagainya. Ini melepasi yang ni, MHV ni tadi. Tak ada hal. Jangan lepas top BB saja. Dan M tu dia berbentuk macam ni. MHV juga. Asalkan tak lepas BB. Lepas tu dia buat candle arah, dia test. Ini juga adalah MHV. Ada lagi satu keadaan. Ekstrim, kita dah buat line, TP wajib, dia naik macam ni, turun. Ni ekstrim, TP wajib, ni MHV. Ni bentuk dia macam ni. M macam tu. Double top, double top, double top. MHV, MHV, MHV. Ada kalanya dia jadi macam ni. Dia double top juga, tapi dia ada tiga ni. Dia jadi head and shoulder. Kadang-kadang dia jadi triple top. Kalau board ni saya terbalikkan, dia akan jadi double bottom, triple bottom, inverted head and shoulder. Semuanya adalah MHV, Tapi bila kita ada MA5 dengan MA10, kita nampak dia semua duduk dekat dalam BB. Ini semua duduk dalam BB. Duduk dalam BB. Ini semua duduk dalam BB. Dia tak boleh berada di luar BB. Bila ada BB, kita tahu dia tak ada momentum. Okey? So ciri dia yang kedua adalah, selain daripada close dalam BB, dia kena ada retest. Bila ada MHV, dia kena ada retest. Kita entry semua dekat retest ataupun dekat line di mana kita garis line tu, kita boleh letak PO dekat situ. Dan dia ada retest. Masa retest tadi tu kita boleh masuk. Ni retest. Ekstrim, dia turun bawah. Bila dia naik, retest balik. Dia naik retest dan close kat bawah. Dia turun dan dia naik test balik. Test tadi ni tidak melepasi top BB, next candle tu kita dah boleh masuk. Okey. MHV juga adalah permulaan kepada suatu trend. Selepas ekstrim, ekstrim adalah signal awal pengakhiran sesuatu trend. Dia keluar TP, dia turun TP wajib, dia naik balik, dia membuat MHV. MHV ini adalah permulaan trend baru. MHV. Dan MHV ini adalah setup. Ini tempat kita punya entry yang level pertama. First level of entry kita adalah di MHV. Kita boleh entry di situ. Bila ciri-cirinya lengkap, dia mesti ada retest, ada reverse retest. Dan dia mesti berlaku selepas ekstrim. Selepas ekstrim. Selepas ada ekstrim, ada kemungkinan akan berlaku MHV. Tetapi MHV ni pun sama macam ekstrim. Kalau dia naik, close di luar BB, terbatal semuanya. Sebab dia dah jadi momentum. MHV hilang volume, hilang momentum. Tapi candle close kat luar BB jadi momentum. Maknanya tak ada MHV lah. MHV maknanya candle semua duduk dalam BB. Kalau dia close di luar BB, MHV tadi tu menjadi batal, terbatal sebab dia dah jadi momentum. Makanya kalau kita ada entry kat situ, cut loss. Jangan takut cut loss. Jangan takut cut loss. Okey, selepas MHV, candle arah Okey, candle arah apa ciri dia? Jadi dua. Pertamanya adalah ini. Ciri dia yang pertama adalah candle close melepasi MA5 atau MA10 high atau low. Contoh macam ni. Ini
candle ini. Candle itu melepasi MA5 dan MA10 low. Itu adalah candle arah untuk sell. Candle arah sell ya. Yang ini tidak melepasi MACD, kita panggil ini candle arah awal. Candle arah awal dia hanya melepasi MA5 dan MA10 sahaja, tidak melepasi mid-BB. Itu yang dalam kotak oren tu, candle ni hanya melepasi MA5 dan MA10 low sahaja. Tetapi middle BB tak lepas. Mid-BB dia ni dia tak lepas. Tapi dia lepas MA5, MA10 dia lepas, tapi mid-BB dia sangkut. Balik kepada perkara yang kita belajar pagi tadi, Bollinger Band, middle BB. Apa function dia? Dia adalah petunjuk arah. Dan kita tahu bahawa Bollinger Band daripada mid-BB sampai top BB itu adalah zone buy. Di atas adalah zone buy, di bawah adalah zone sell. Jadi kalau candle duduk di atas, dia adalah sinonim dengan untuk buy, lebih sesuai untuk buy. Kalau dia close kat bawah, dia masuk dalam zone sell, baru sesuai untuk sell. Dia dah melepasi mid-BB, arah dah ditentukan. Jadi kalau dia tak lepas mid-BB, kita nak panggil dia arah sell, tapi duduk dalam kawasan buy, tak kena lah. Sebab tu kita panggil dia arah tak kukuh, arah awal, candle arah awal. Okay? Tapi dia candle arah, dia tetap candle arah. Sebab ciri-ciri dia MA5 dengan MA10 aja kena break. Dia break MA5 dan MA10. So dia adalah arah, tapi arah awal. Maknanya dia juga adalah momentum. Okey, macam ni ni arah awal, hanya melepasi MA5 low. Sebab tu arah yang kita selalu concentrate adalah arah yang kukuh, melepasi BB. Pagi tadi saya dah cakap arah yang tak tentu arah kan. Macam mana nak tengok arah yang tak tentu arah? Arah yang tak tentu arah ni selalunya berlaku dekat time frame yang lebih kecil, H1 ke bawah selalunya. Time frame yang besar ni tadi, arah dia boleh katakan boleh percayalah. Bukan boleh percaya, dia lebih reliable, lebih boleh dipercayai. Contoh ini arah sell. Sebab dia close melepasi MA5 dan MA10. Ini juga adalah arah sell, tapi ini adalah arah awal. Dua-dua ni adalah arah awal. Tetapi ada arah awal yang valid, menyebabkan kejatuhan walaupun tak kukuh. Arah tu tak kukuh, tetapi dia bawa turun semua. Ada juga arah yang kukuh, tapi tak bawa turun, bawa naik atas lagi. Jadi setiap kali bila ada arah, kita jangan jadi tak tentu arah. Kita kena confirmkan dulu. Kalau berlaku dekat H1, kita tengok di H4. Di H4 sebenarnya dia adalah re-entry buy sebenarnya. Arah tadi tu arah sell, tapi dia memberi kita re-entry buy. Kita tengok lagi contoh-contoh lain. Tapi kita nak cari dulu candle arah yang kukuh. Ciri yang kedua ni tadi kita cari dulu. Candle yang close melepasi MA5, MA10 sama ada high atau low plus mid BB. Ini dipanggil candle arah kukuh. Candle arah kukuh. Contoh adalah seperti ini. Candle arah kukuh kan? Ni, candle arah kukuh. Candle arah buy ni. Ini juga candle arah buy. Ini juga candle arah buy yang kukuh, tetapi jadi tak tentu arah. Arah bagi tahu kata nak naik tapi diturun. Arah kata nak naik tapi turun. Sebab tu bila ada sahaja candle arah, terutamanya arah yang berlawanan trend. Trend sekarang downtrend kan, MA50 dekat atas, candle pada asalnya semua duduk dekat bawah, dia sebatang je, tiba-tiba dia nak naik atas. Tapi arah, tanda dulu. Tandalah semua arah-arah yang berlaku ni tadi. Di 15 minit kita tengok 1 hour, ataupun tengok 30 minit. Tempat-tempat yang kita tengok tadi tu semua berlakunya re-entry sell. So arah buy tadi tu adalah sebenarnya melengkapkan re-entry di time frame yang lebih besar. Dia melengkapkan re-entry di time frame yang lebih besar. Ini semua re-entry. Kita boleh tengok kalau berlaku 15 minit, kita boleh tengok dekat 30 ataupun 1 jam. Ini semua adalah re-entry sell. So kalau arah tadi kita arah buy, kukuh pula tu, kadang-kadang MA50 pun dia lepas, tapi tak naik, dia turun. Sebab tu bila berlaku sahaja candle arah, terutamanya bila melawan trend, arah yang melawan trend, cek dulu dengan time frame yang lebih besar. Kalau time frame yang besar dia tadi seia dan sekata dengan dia, baru logik untuk dia turun ataupun nak naik. Tadi arah kata nak naik, tapi H4 kata nak turun, so dia tak boleh naik, dia kena turun. Okey, itu candle arah. Candle arah ini adalah signal, bukan setup. Kita tak masuk entry di sini. Bila ada candle arah, kita tak masuk. Contoh, ini adalah candle arah yang kukuh. Candle arah yang kukuh ni contoh candle arah awal, ni candle arah kukuh. Ini candle arah kukuh melepasi MA5 10 dan mid BB. Kita punya entry bukan di sini. Kalau kita entry kat sini, kita mungkin akan floating dulu. Entry adalah bila retest. Next step, selepas candle arah. Selepas candle arah, dia akan buat retest. Okay, dia akan buat retest. Itu adalah benda yang berikutnya. Dia akan buat retest ataupun re-entry.
Ini adalah setup. Ini adalah setup dan di sinilah tempat kita entry. Okey, so ciri-ciri re-entry ini adalah yang pertama, selepas berlakunya kenda arah seperti ini kenda arah, dia akan buat retest ataupun re-entry. So ciri-ciri dia apa? Candle tidak boleh close melepasi MA5 dan MA10. Dia boleh jadi lepas MA5 tapi tak lepas MA10. Syarat dia kena tak boleh lepas daripada MA5 dengan MA10. Dia boleh lepas MA5 tapi MA10 tangkut. Contoh macam ni dia hanya naik mencucuk MA5, cucuk MA10 tapi tak lepas, dua-dua tak lepas. Ada kalanya dia lepas MA5 tapi tak lepas MA10. Contoh macam ni, berlaku re-entry, dia lepas MA5 tapi tak lepas MA10, turun. Ada arah, ada re-entry. Re-entry akan berlaku setiap kali bila ada candle arah. Bila ada arah akan ada re-entry. Okey, bila ada arah akan ada re-entry. So dia punya ciri satu saja, jangan close melepasi MA5 dengan MA10. Kalau dia lepas MA5, MA10 macam kita tengok yang tadi dekat 15 minit tadi, macam ni dia melepasi, dia ini re-entry, ni semua re-entry, ni re-entry. Tetapi sekarang melepasi MA5 dengan MA10, tapi trend uptrend. Tolong cek di time frame lebih besar. Kemungkinan ini sebenarnya adalah arah yang tak tentu arah. Ini adalah arah yang tak betul lah, yang tak tepat. Sebenarnya ini adalah re-entry di time frame lebih besar, re-entry untuk naik lagi. Tapi kita misunderstanding, ini kita kata candle arah. Jadi setiap kali bila ada arah, terutamanya yang melawan trend, tolong confirm di satu time frame yang lebih besar untuk mengesahkan arah itu adalah arah betul atau tidak, arah yang valid atau tak valid. So sebenarnya ni adalah re-entry, tetapi ciri-ciri dia tak boleh melepasi MA5 dengan MA10. Dia boleh melepasi MA5 tapi tak lepas MA10. Macam ni dia dah melepasi dua-dua, maknanya ciri-ciri dia dah terbatal, tapi dia dah jadi arah. Kita tahu bila ada arah yang berlawanan dengan trend, confirm balik dengan time frame besar. So instead of kita lepaskan peluang untuk masuk tadi tu, kita boleh masuk lagi, ya. Tapi ciri-ciri dia tetap tidak boleh melepasi MA5 dengan MA10. Bila ada arah, ada re-entry. Contoh ni ada arah, sini ada re-entry. Setiap kali bila ada arah, arah itu bukan semata-mata candle yang mula-mula. Maknanya candle yang close di luar MA5 low, yang kita katakan momentum dengan MA5 tadi. Bila dia momentum, dia mesti akan ada re-entry. Dia momentum, dia akan ada re-entry. Begitu juga next, selepas re-entry tadi. Re-entry ni adalah level of entry yang kedua. Entry yang pertama adalah pada MHV. Re-entry ni adalah level kita yang kedua. Okay? Dia bermula dengan macam yang pagi tadi dah lukis, Extreme, TP wajib, MHV, candle arah, re-entry. Ini entry yang pertama, yang nombor satu. Ini nombor 2, level entry yang kedua. Lepas tu dia akan buat momentum pula kat sini, candle momentum. Bila dia start close di luar BB, selepas berlaku candle arah dan candle retest, kalau dia turun dan buat momentum, contoh macam ni, candle arah close di atas MA5 10 high, dia turun retest, tak lepas, kemudian dia naik dan close di luar BB. Close kat luar BB menjadi momentum. Bila ada momentum, akan ada balik re-entry yang ni tadi, nombor 2 ni tadi. Ni re-entry, ini juga re-entry. Ini MHV, ini extreme, ini TP wajib, candle arah, ini candle momentum, CSM, candle momentum. Setiap kali ada candle arah ataupun candle momentum, dia akan bagi kita peluang-peluang untuk re-entry. Setiap kali bila ada arah, dia retest, entry di sini, dia naik. Bila dia naik buat momentum, akan ada re-entry lagi. Dia naik lagi buat momentum, akan ada re-entry lagi. Tapi kat sini kita tak nampak re-entry sebab dah jadi arah. Sebab tu confirm di time frame lebih besar. Setiap kali bila ada momentum, pasti akan ada re-entry. Setiap kali bila ada arah, pasti akan ada re-entry. Ada arah awal, ada juga re-entry. Dibuat arah lagi, ada re-entry. Momentum, re-entry. Momentum, ada re-entry. Untuk sambung perjalanan selepas ada arah, dia mesti kena close di luar BB. Kalau dia tak close kat luar BB buat momentum, maknanya dia akan patah balik ke atas 100%, akan naik balik mencari top BB. Okey, jadi setiap kali bila ada candle arah atau candle momentum, candle arah adalah candle yang close melepasi MA5 dan MA10. Sama ada dia kukuh atau tak kukuh, dia boleh buat re-entry. Bila dia close di luar BB, dia buat momentum, dia akan cari satu, kurang-kurangnya sekali mesti akan bagi re-entry. So re-entry ini adalah level yang kedua dan dia adalah entry yang paling selamat sebab berlaku selepas confirmation trend.
Re-entry yang mula-mula sekali selepas berlaku MHV, itu adalah confirmation untuk trend turun ataupun trend naik. Jadi setiap re-entry yang kita masuk, itu adalah entry-entry yang selamat dibandingkan dengan ekstrim, dibandingkan dengan MHV. Re-entry adalah yang paling selamat. Dan kita boleh masuk re-entry kaedah yang sama di semua time frame. Key point dia, apa yang saya buat, saya tunggu candle arah kukuh DH4, candle arah kukuh DH4, H4 candle arah kukuh ini adalah candle arah kukuh melepasi mid BB dan MA5 ini. Bila berlaku candle arah kukuh DH4, selalunya DH1 akan ada candle momentum. Ini adalah momentum DH1, DH4 adalah candle arah kukuh. Saya tunggu ini saja. Ekstrim ke apa benda lain saya tak peduli. DH4 DH4. Saya nak arah DH4. Bila ada arah DH4, tunggu candle close, automatic DH1 akan ada momentum. Ada momentum. Bila ada momentum dekat H1, saya akan pergi ke time frame kecil 15 minit, 5 minit, seminit. Saya akan cari peluang-peluang untuk buy. Sebab ni arah buy kan, arah nak naik. Saya akan cari peluang-peluang untuk buy. Dan kita tahu tadi kan, Bollinger Band bila dia naik ke atas ada momentum, kita tunggu sini bengkok. Selagi dia tak bengkok, selagi tu dia boleh naik kan. Kita tahu tadi tu kan. Dan selagi tidak ada arah yang bertentangan, kita kalau ada position, kita boleh naik lagi kan, kita boleh masuk lagi. Di time frame yang kecil pun sama. Jadi itu dalam kawasan ini, tarikh dia adalah 13 Januari. Alamak, dia tak update lah. Apa yang berlaku semasa sini di sini, setiap kali bila 1 jam ni closing ni, bila berlaku sahaja momentum, ini momentum ni tadi, jarum yang kecil ni tadi, ini adalah re-entry di time frame yang kecil. DH1 kita tak nampak pun nak entry ni. Re-entry mungkin kita ingat sini re-entry, tapi terjun lagi ke bawah. Tapi dekat 15 minit, 5 minit kita akan nampak re-entry di setiap kali bila habis 1 jam. Tarik di time frame yang lebih kecil. Saya nak tunjuk contoh, sini tak banyak update. Dia punya sequence kod dia, satu lagi soalan yang orang selalu tanya adalah berkenaan dengan multiple time frame. Kod dia adalah, contoh katalah H4, H1 dengan M15. Tunggu sahaja dia keluar re-entry. R ni adalah re-entry, ataupun dia keluar E, extreme, atau dia keluar M, MHV. Time frame H4, H1, M15 yang saya guna. Tapi dia punya flow dia tetap sama. Sama ada REM atau RRE atau REE. Kalau di H4 start dengan H4 re-entry, maknanya dekat H1 mesti ada ekstrim. Di H4 ada re-entry, biasanya dekat H1 pasti ada ini atau ini atau ini. Kalau di H4 ada re-entry, kemungkinan di 15 minit akan ada ini atau ada ini atau ada ini. Maknanya dekat 5 minit dia boleh jadi dua perkara. Dekat sini dia boleh jadi dua perkara. Tapi di time frame yang lebih besar, kita nak cari re-entry saja. Re-entry tu yang kukuh, tetapi boleh jadi di time frame 1 jam ada ekstrim ataupun re-entry. Di 5 minit boleh jadi ada MHV ataupun ekstrim. Cara nak tengok multiple time frame. Dan ini kita boleh tukar kepada H1 15 minit, 5 minit. Atau kita nak jadikan ni daily, H4, H1. Atau kita nak tukar kepada M1 monthly, weekly, daily. Terpulang. Tapi dia punya kod ini, inilah kod dia. Nak bagi mudah faham multiple time frame. Selalu orang tanya multiple time frame. Ni bang, satu kata uptrend, satu kata downtrend. Kalau uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, tinggalkan. Cari semua uptrend ataupun semua downtrend. Bila uptrend semua, tunggu ni re-entry di H4 ataupun re-entry di H1. Kalau H1 kita nak, H4 lambat sangat, berlaku re-entry di H1, pastikan ada salah satu daripada ni di 15 minit. Dan di 5 minit pastikan ada salah satu daripada ni. Kalau tak ada, jangan masuk. Itu saja. Shortcut. Ajar shortcut. Okey? Benda ni pun tak ada dalam DVD. Benda ni baru kita cerita, untuk memudahkan orang faham multiple time frame. Kalau tak, dulu kita buka chart, tunjuk tu mesti ada ni. Tapi bila pakai ni, orang lagi mudah nak faham, lebih senang nak faham. Tunggu saja R. Time frame kita boleh pilih. Kalau kita nak day trade, kalau kita nak awal sikit, H1 15 minit, 5 minit. Nak lagi cepat, nak simpan lama, monthly, weekly, daily. Sebab apa kita start dengan re-entry? Sebab re-entry tu permulaan confirmation selepas berlakunya pertukaran trend. Dia ada macam-macam sebenarnya. Dia sini ada ekstrim, boleh jadi sini ekstrim, tapi sini lain cerita dia. Ni mungkin MHV, sini mungkin lain. Tapi kalau ekstrim, saya tak suka. Sebab tak selamat, risiko tinggi. Ekstrim di sini, okey, sebab permulaannya adalah re-entry. Dan ekstrim yang macam ni selalunya tidak ada TP wajib. TP sesedap rasa. Ekstrim yang ini, bila bermula dengan re-entry. Ekstrim yang ini selalunya tidak ada TP wajib. Kalau mulanya di sini.
Kita jumpa lain masa. Bila ada peluang, kita jumpa lain masa. Dan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.